hadis-hadis kelebihan Al-Quran. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain falyaqra' idza asy-syamsu kuwirat idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u inshaqqat. Rawahu Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat seolah-olah dia lihat dengan matanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surah Takwir, surah Infitar, surah Insyiqaq, kerana surah-surah ini menerangkan tentang hari kiamat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat seolah-olah dia lihat dengan matanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surah At-Takwir, surah Infitar dan surah Insyiqaq. Rawahu Tirmizi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an wa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'ul Qur'an. Rawahu Tirmizi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, surah Zalzalah menyamai separuh Al-Quran, surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran, dan surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Zalzalah menyamai separuh Al-Quran, surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran, dan surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Dalam Al-Quran ada diterangkan berkenaan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Zalah ada diterangkan tentang kehidupan hari akhirat dengan gaya yang sangat berkesan. Oleh itu ia menyamai separuh Al-Quran. Surah Al-Ikhlas pula dikatakan menyamai 1/3 Al-Quran kerana dalam Al-Quran ada disebutkan tentang 3 asas utama, iaitu kisah-kisah, hukum hakam dan tauhid. Al-Quran ada 3 asas utama, iaitu hukum hakam, kisah-kisah dan tauhid. Surah Al-Ikhlas telah menerangkan tentang tauhid dengan cara yang sangat baik. Dan surah Al-Kafirun dikatakan menyamai 1/4 Al-Quran kerana jika diambil kira bahawa Al-Quran terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu tauhid, nubuwah, hukum hakam dan kisah-kisah, maka surah Al-Kafirun menerangkan tentang tauhid dengan cara yang baik. Sebahagian ulama berkata bahawa surah-surah itu menyamai setengah, 1/3 dan 1/4 daripada Al-Quran, bermaksud ganjaran membaca surah itu ialah setengah, 1/3 dan 1/4 daripada ganjaran membaca seluruh Al-Quran. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yastati ahadukum an yaqra 1000 ayah fi kulli yawm qala wa man yastati'u dhalika qala ama yastati ahadukum an yaqra alhaakum at-takathur. Rawahu Al-Hakim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sesiapa daripada kamu mampu membaca 1000 ayat Al-Quran setiap hari? Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, siapakah yang sanggup melakukan demikian? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah sesiapa daripada kamu mampu membaca surah Al-Haakum at-Takatsur, yang ini ganjaran yang sama dengan baca 1000 ayat. An-Naufal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Naufal iqra qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun min asy-syirk. Naufal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, bacalah qul ya ayyuhal kafirun dan teruslah tidur tanpa berbicara dengan sesiapa pun, kerana sesungguhnya surah ini ialah kelepasan daripada syirik. Jadi alhamdulillah hadirin, kita dapat dengar tentang beberapa surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi panduan pada kita. Sebelum ni surah Tabarakalladzi, sebelum tidur surah Alif Lam Mim Sajdah. Ini pula surah Idza Syamsu Kuwirat. Kalau kita nak gambarkan, nak dapat lihat suasana akhirat, maka bacalah surah Takwir, surah Infitar, surah Insyiqaq. Kemudian surah-surah yang Nabi sebut ni, ini mesti ada sesuatu yang mana berhajat kepada kita tadabbur. Kita kena tengok, bukan saja-saja
bukan saja-saja. Seperti mana surah akhir kita baca, surah Al-Kafirun. Ini antara surah yang mana kita baca sebelum tidur. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka as-salam. Suratul A'raf, sambung dengan Suratul A'raf, muka surat 170 ayat 156. Suratul A'raf, muka surat 170, muka surat 170 ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته
واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Ya alhamdulillah hadirin hadirat, sambungnya ayat 156 ni sambungnya ayat sebelum tu, ayat 155 berkenaan doa Nabi Musa lagi. Apa yang berlaku pada nakib ketua-ketua Bani Israel yang Nabi Musa pilih untuk munajat dengan Allah SWT, untuk buat perjanjian dengan Allah SWT, untuk ikut Taurat. Jadi oleh kerana sikap mereka, bila sapa di tempat tu bagi tahu kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman melainkan bila kami dapat lihat Allah SWT dengan mata kepala kami. Lalu Allah Ta'ala timpakan azab, Ta'ala matikan mereka belakang. Nabi Musa doa pada Allah SWT, merayu pada Allah SWT, minta Allah Ta'ala hidupkan semula. Ini sambungnya doa dia, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Tentukanlah untuk kami pada kehidupan dunia ni hasanah. Begitu di akhirat. Inna hudna ilai. Daripada perkataan inilah Yahudi panggil Yahudi, sebenarnya asal Islam belakang. Inna hudna ilai. Kami kembali pada kamu ya Allah. Kami bertaubat kepada kamu. Hudna ni kami Yahudi ni orang yang mana bertaubat kepada Allah, orang yang mana nak kembali pada Allah. Nama tu inabah dah. Nama tu sifat inabah dah. Seperti mana Nasara. Orang Nasara ni orang yang mana orang yang nak bantu agama Allah. Dia sudut nama. Sebab tu nama semua hebat belakang. Islam pula taslim. Ada taslim. Yahudi orang yang mana inabah, nak kembali pada Allah. Nasara orang nak bantu agama Allah. Sebab tu dia sudut nama ni benar belakang. Tapi sesat juga. Allah tak pandai nak. Allah tak pandai tetap hakikat dia. Man amana billah wal yawmil akhir. Tapi ini asal daripada sinilah mereka ambil kata Nabi Musa doa pada Allah Subhanahu wa taala, inna hudana ilaik, ya Allah kami nak kembali pada kamu ya Allah. Maka Allah Taala jawab, azabi usubihi man asya, azab aku ni akan menimpa pada siapa yang aku kehendaki. Pada bagaimanapun rahmat aku dah mencakupi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas lagi. Cuma rahmat Allah ni fasaktubuha, aku akan tentukan kepada lilladzina yattaqun, pada orang yang bertakwa, dan orang yang mana wayutuna zakah, orang yang mana mengeluarkan zakat. Maksudnya orang bina hubungan sama manusia. Walladzina hum biayatina yu'min, dan mereka yang mana dengan ayat kami ni mereka beriman. Tak beriman dengan ayat-ayat kami. Ni kisah suasana kita baca surah Araf ni. Walaupun diturun kiri Mekah mula dah cerita tentang kitab. Nabi Musa bawa balik munajat daripada Allah SWT, terima Taurat setaka. Sekaligus. Tapi balik tengok keadaan Bani Israel sembah anak lembu kerana ditipu oleh Samiri. Jadi ini suasana dia ni. Jadi mula dah cerita tentang Taurat. Sebab tajuk surah ni gapo ni? Tentang Quran. Alif Lam Mim Sad, kitabun. Permulaan dengan Quran, kemudian kita Allah ni untuk dipatuhi, untuk diikuti, untuk ditaati. Cerita malaikat, cerita belakang. Akhir pun Allah Ta'ala mula akhir sunnah dengan Quran juga. Dia tujuan dia supaya kita baca surah Taha ni ta'zim kita. Kebesaran Al-Quran itu makin masuk dalam hati kita. Maksudnya kebesaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Ta'ala begitu, hatta rahmat dia pun Allah Ta'ala hanya akan tentukan pada orang yang bertakwa, orang yang mana mengeluarkan zakat, dia orang yang mana beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia juga Allah Ta'ala bagi rahmat dia juga ditentukan juga kepada alladzina yattabi'una ar-rasul, orang yang ikut rasul ni, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat ni bila kita niat nak ikut Nabi, Allah Ta'ala akan bagi rahmat lagi. Itu kelebihan ittiba' sunnah ni. Mana ittiba' sunnah ni dia punya lazim dia tu rahmat Allah SWT. Beserta ittiba' sunnah ni rahmat Allah SWT. Mana Allah Ta'ala pandai kita dengan rahmat. Bila Allah Ta'ala pandai kita dengan rahmat, Allah Ta'ala akan betulkan kita. Ini Allah Ta'ala fasaktubuha ni lilladzi yattaqun mula fasaktubuha lilladina yattabi'un.
Aku juga akan tentukan kepada orang yang mana ikut Rasul. Rasul mana ni? Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi al-Ummi, Nabi yang ummi. Alladhi yajidunahu maktuban. Ini khususiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummi. Cuma perkataan ummi tu khilaf di kalangan ulama. Sebahagian kata ummi ni tak kerti baca, tak kerti menulis. Ada sebahagian kata ummi ni Nabi yang mana umat dia ummi. Sebelum ni Nabi ummi, Nabi yang mana umat dia ummi. Yang mana umat yang mana tidak ada sebelum ni kitab. Umat yang tidak ada kitab. Yang tidak ada kitab. Dan kalau kita baca surah ni berkait dengan Yahudi pula. Orang Yahudi panggil selain daripada orang Yahudi panggil orang Arab dalam surah Al-An'am, dalam surah Ali Imran, mereka panggil orang Arab ni ummi belaka. Sebab orang Arab tidak ada kitab. Mereka ahlul kitab, orang ni ummi, orang yang tidak ada kitab. Jadi kalau orang Arab tu ummi, maka gelaran Nabi pun ummi juga. Ni Nabi pada orang Arab. Jadi Allah SWT sebut gini ni sebab ayat ni siap dia pada masih lagi berkenaan dengan Yahudi. Berkenaan dengan Yahudi. Jadi ni targhib, ayat ni targhib kepada Yahudi ni. Alladzina yattabi'uni Yahudi lah. Kami akan tentukan rahmat ni jawab pada Allah SWT kepada doa Nabi Musa. Rahmat ni kami hanya akan bagi pada orang yang bertakwa, orang yang mana mengeluarkan zakat, orang yang mana beriman dengan ayat kami. Dan kami juga akan tentukan rahmat ni kepada orang yang ikut Rasul An-Nabi al-Ummi, seorang Rasul Nabi yang ummi. Yang mana perkataan begini ni ma'ruf di kalangan orang Yahudi. Dan ayat ni memang nak tarik supaya orang Yahudi ni beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi rahmat Allah SWT kepada orang yang ikut Rasul Nabi al-Ummi. Alladhi yajiduna, iaitu seorang Nabi yang mana mereka sudah dapati dia ni maktuban indahum, tertulis dalam kitab mereka, tertulis di sisi mereka dalam Taurat, dalam Injil. Tertulis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka. Di sisi siapa dia ni? Orang Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Dan tugas Nabi ke mana ni? Allah Ta'ala bagi tu tugas Nabi pada kita ni. Betul? Maknanya kita nak tahu satu amalan itu mulia, kita tengok Allah Ta'ala bagi amalan ke apa? Pada para Rasul. Manusia paling mulia sekali siapa dia? Anbiya, Rasul-Rasul. Jadi tugas Rasul utama ke mana? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Menyuruh mereka buat perkara ma'ruf, mencegah mereka daripada perkara munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka yang molek-molek, dan mengharamkan ke atas mereka al-khaba'is, perkara-perkara buruk. Wa yad'u anhum israhum, dan dengan melalui perantaraan Rasul baru ni, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan beban agama yang berat. Beban agama yang berat, ajaran-ajaran hukum-hukum yang berat. Seperti mana orang Yahudi kan, kalau syirik nak taubat kena bunuh diri. Jadi dengan Nabi mari ni mansuh apa yang ada dalam Taurat berkenaan dengan taubat. Wal aghlal allati kana anha, dan juga belenggu-belenggu ahkam yang dikenakan kepada mereka, sebahagian yang diharamkan oleh Allah SWT kerana sikap mereka sebelum ni. Maka falladzina amanu bihi, maka tawarai Allah SWT, siapa-siapa beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan membesarkan Nabi, makna memuliakan Nabi. Wa azzaru ni mentakzimkan dia, membesarkan dia, menghormati dia. Wa nasaruhu, dan membantu dia. Wattaba'un nura alladhi unzila ma'ah, dia ikut nur yang diturunkan bersama dengan dia, iaitu Quran. Ulaika humul muflihun, itulah orang yang berjaya. Itulah orang yang berjaya. Allah Taala bagi tahu. Qul ya ayyuhan, kemudian khitab pada semua manusia. Qul ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku ini Rasulullah kepada kamu semua. Yang mana Allah ni siapa dia? Yang mengutuskan aku ni, milik dia belaka. Sebab tu kita kena taat pada dia belaka. Mula Nabi berkenal, inni sesungguhnya aku ni Rasulullah ilaikum jami'an, aku ni Rasul Allah kepada kamu semua. Allah yang utus aku ni siapa dia? Lahu mulkus sama, milik dia belaka. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan sebab bergantung melainkan dia. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang matikan. Maka fa aminu billahi wa rasulihin,
Oleh kerana itu wahai hamba, berimanlah dengan Allah, berimanlah dengan Rasul Nabi Ummi ini, alladhi yu'minu billahi wa kalimatih. Yang mana Rasul ni beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Isa. Wattabi'uhu, ikutlah dia, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Kemudian Allah Taala bagi ada juga di kalangan Bani Israel, umat Nabi Musa ni, satu golongan yang mana yahduna bil haq, sentiasa berada di atas kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan mereka berhukum dengan hukuman yang adil. Kemudian cerita kembali semula tentang umat Nabi Musa, Bani Israel. Wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama. Kami telah pecahkan, kami telah pisahkan Bani Israel ni, keturunan dia ni ada 12 asbat. Asbat ni jamak bagi sabtun. Sabtun ni cucu belah, keturunan belah laki, belah laki. Sabtun. Allah nak bagi tu. Kami telah golongkan anak cucu Bani Israel ni kepada 12 golongan. Wa auhayna ila Musa, dan kami telah wahyu kepada Nabi Musa, bila mereka minta. Ni ayat ni bila Nabi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada Nabi Musa supaya Bani Israel ni pergi serai Baitul Maqdis, taksir serai. Dalam itu ada golongan yang zalim. Selepas ditarbiyah sekian lama, tiba-tiba mereka kata apa? Izhab anta wa rabbuka, kamu pergi dengan Tuhan kamu sudah. Jadi Allah SWT sesatkan mereka di pada pasir. Pada pasir. Jadi lama di situ dah agak. Jadi minta dengan Nabi Musa supaya diberikan air. Allah Taala wahyukan. Nabi Musa doa kepada Allah, "Istasqahu qaumuhu an yadrib." Bila kaum Nabi Musa minta dengan Musa air, maka Allah Taala wahyukan supaya pukul dengan tokak Nabi Musa ni batu. Fambajasat, telah keluar daripada batu tu 12 mata air. Dan setiap kabilah tu, setiap keluarga tu dapat satu sumber air. Dan kami telah bagi pada mereka, kami telah teduhkan mereka dengan apa? Dengan awan. Dan kami telah kurniakan kepada mereka manna wa salwa, makanan daripada langit. Makanan yang sempurna, makanan berat dan makanan ringan. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik yang kami bagi rezeki pada kamu. Sebenarnya kami buat kamu lagu ni bukan kami buat zalim, tapi kamu sendiri yang buat menzalimi diri kamu sendiri. Tak nak beritahu. Di mana kita baca dah. Dan ingatlah ketika mana dikata pada mereka, uskunu hadhil qaryah, masuklah negeri ini, Palestin, wa kulu minha haitsu syi'tum, dan dalam negeri itu kamu boleh makan apa yang kamu nak. Cuma bila nak masuk tu, hendaklah kamu ucap hittatun. Ucap hittatun ni kalimah istighfar pada Bani Israel. Ucaplah istighfar. Wadkhulul baba sujada, masuklah dalam keadaan sujud. Sujud ni sujud syukur lah. Naghfir lakum khati'atikum, nasai kami akan ampun dosa kamu, dan kami akan tambah lagi bagi orang yang buat baik. Ini perintah Allah SWT. Selepas tarbiyah daripada masjid, suruh masuk kelas ni pula. Tanpa peperangan ke apa, kurnia daripada Allah SWT, nusrah daripada Allah SWT. Tapi sikap mereka lagu mana jangan dengan perintah Allah. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawla, orang yang zalim di kalangan mereka telah ubah. Telah ubah kepada qawlan ghairal ladzi, arahan yang mereka ubah arahan yang lain yang tidak dikata pada mereka. Allah Rasul masuk dengan yang istighfar, dengan dalam keadaan tawadhu', dengan keadaan sujud, dengan keadaan syukur pada Allah SWT. Taksir Bani Israel, mereka ubah mereka ubah perintah Allah SWT. Mereka ucap ke mana? Tak ucap. Mereka ucap habbatun min sya'ir, dalam riwayat dalam Bukhari, dalam Muslim ada Nabi SAW sebutkan apa yang mereka ubah. Mereka ubah ke apa? Perkataan yang tidak ada makna. Ini sikap Bani Israel. Perkataan Nabi mereka, perkataan syariat ni mereka ubah mudah-mudah. Dan masuk ubah juga dalam Quran ni, fabaddal ladzi ni maknanya tidak tahu apa ubah juga. Sebenarnya dalam surah Taubah kita akan baca lepas ni. Berkenaan dengan munafikin. Munafikin ni bila dia tahu tempat bahaya dia tak segi perang. Bila dia tahu tempat yang mana mudah dapat ghanimah ke tak, dia nak pergi. Jadi Allah Taala gambar kepada kita, mereka langgar arahan Nabi ni, yuridu an yubaddilu kalam Allah. Allah bagi tahu mereka ingin ubah kata Allah. Allah Taala kata, Nabi kata pada mereka jangan pergi, mereka nak pergi juga. Jadi Allah Taala kata mereka ubah. Jadi tidak melaksanakan perintah Allah ni pun ubah juga. Ubah.
Jadi bukan ubah ni mendatangkan ganti dia. Apatah lagi kalau dikumpulkan dua perkara. Tak. Perintah Allah tak buat dah. Lepas tu tukar hak lain pula. Lagi bahaya. Yang kita buat sekarang, dah hukum-hukum Allah kan? Dah kita tak laksana. Kemudian kita ganti hukum orang lain pula. Nak jawab lagu mana? Tak, mufti-mufti kita. Tak. Kerajaan-kerajaan kita ni orang yang mana terlibat ni. Dalam keadaan bahaya. Dia mendedahkan diri dia bahaya. Balik dengan ada Allah belakang. Tak. Sebab kebesaran orang lain ada, kebesaran sultan ada, kebesaran selain daripada Allah SWT ada. Tak. Kalau orang besar tak panggil rasa bersalah macam-macam. Tak. Tapi kalau Allah SWT tak ada rasa gambar. Tak ada rasa gambar. Ini bahaya. Ini Allah Taala bagi ini kesesatan Yahudi, kesesatan Bani Israel. Allah Taala bagi tahu kepada kita. Supaya kita belajar bukan cerita sahaja ni surah Ar-Rahman. Tak, semua berkenaan qadhiyah tentang kita Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu fa arsalna alaihim rizam minas sama. Kami telah timpa kepada mereka azab daripada langit dengan sebab kerana mereka buat kezaliman. Jadi musibah datang ni kerana amalan buruk yang dibuat oleh hamba. Was'alhum anil qaryati allati kan. Kemudian kisah lain pula, kisah berkenaan dengan detail dalam surah Ar-Rahman ni berkenaan dengan derhaka Bani Israel tentang hari Sabtu. Kalau dalam surah Baqarah disebut ringkahan. Ya. Berkenaan dengan apa? Allah nak bagi tahu dalam surah Baqarah kita baca, ingatlah ketika mana kamu melampau, kamu melanggar larangnya hari Sabtu tu. Larangnya hari Sabtu. Tak. Sini Allah Taala cerita detail. Was'alhum, tanya mereka wahai berkenaan dengan penduduk satu negeri yang berhampiran dengan laut, dengan pantai. Idh ya'duna fi, ketika mana mereka melanggar larangnya hari Sabtu. Tak, larangnya hari Sabtu. Yang mana hari Sabtu tu tiba-tiba istatihim hitanuhum. Tak, ikai-ikai mari pula. Yauma sabti hitanuhum yauma sabtihim. Tiba-tiba ikan ni pada hari larangnya mereka daripada buat kerja kerana untuk belajar Taurat ni. Tiba-tiba ikan mari. Yauma sabtihim syura'a. Tak, mari timbul di permukaan ikan. Wa yauma la yasbitun, hari bukan hari Sabtu lah ta'tihim, ikan tak mari. Allah kata kadzalika nabluhum bima kanu. Demikianlah kami uji hamba. Kami uji hamba. Ni cara Allah SWT dah. Ni bukan kita boleh buat alasan tak keperluan. Tak boleh. Ni ujian. Ujian Allah SWT. Dan tentang masalah qadhiyah hari Sabtu ni bukan larangnya Bani Israel tak boleh kerja. Bukan kita kena besarkan tak boleh kerja. Sebenarnya hari Sabtu ni siap ni masih lagi tentang kitab. Hari Sabtu ni Bani Israel diwajibkan belajar Taurat. Tak boleh kerja untuk belajar Taurat. Itu hukum Allah SWT. Tak, hukum Allah Taala pada mereka ni sebab mereka sudah buat perjanjian dengan Allah SWT untuk ikut Taurat, untuk belajar Taurat. Jadi hari Sabtu ni diharamkan oleh Allah SWT kepada Bani Israel daripada buat kerja selain daripada belajar Taurat. Itu sebenarnya. Bukan kerja, tak sibuk kerja. Tak, supaya kita tidak silap faham. Tak, nak kau kena orang larangnya kerja, nak kau buat kerja tu marah pula. Tak sampai jadi kera. Jadi iskal mari. Bukan masalah kerja tak ada masalah. Tak, kerja sikap Bani Israel. Sikap Bani Israel lagu mana Allah Taala fardukan kepada mereka pada hari Sabtu ni, hari Sabtu ya, belajar Taurat hari itu. Tak boleh buat kerja lain. Tapi Bani Israel lagu mana? Dia ikan. Tak. Kelas tak hadir. Masjid tak mari ngaji dah. Duk tawakal. Dia anggap dia hilang dah kepentingan kerja tu. Sebab apa ni Allah Taala bagi tahu. Kami tu dah buat perjanjian dengan Bani Israel. Tak. Untuk belajar Taurat ni, untuk buat belajar Taurat ni. Tak. Kelas tak mari ngaji dak. Duk tawakal. Tapi tak berani kerja kau sebab larangnya tu tak boleh kerja. Sebenarnya larangnya kerja tu suruh ngaji. Dia ngaji hilang dah. Tinggal sakat ke larangnya. Sebab tu dia jadi boleh langgar tu. Sebab tak faham asas dia. Agama kita gitu. Tak, kalau kita tak faham asas kita dah tukar atas larangnya macam, lama-lama kita tak faham hakikat dia. Kenapa dia larang tu? Sebab tu jadi lama-lama tak ada nilai tu. Larangnya Allah SWT. Bila kita faham bahawa sebenarnya difardukan kepada belajar Taurat supaya mereka tidak sesat. Tak. Tiba-tiba kelas tak mari gitu kan. Waktu baru kita rasa bersadar. Tak. Ini sikap Bani Israel. Dia Allah Taala pula jadikan ikan pula hari Sabtu mari pula. Hari lain tak mari. Dia ujian. Allah Taala bagi sendiri bagi tahu. Kadzalika nabluhum, bukan dia jadi sendiri. Demi kami uji manusia. Bima kanu, dengan sebab kerana kefasikan mereka. Dengan benar kefasikan mereka. Tak makin fasik satu orang, tak makin Allah Taala buka jalan fasik.
Ini syarat Allah Taala. Ni Allah Taala bagi tahu, demikianlah kami uji mereka. Kami mudahkan untuk mereka derhaka pada Allah SWT. Sebab apa? Kanu yafsukan, mereka sentiasa langgar perintah Allah Taala. Mana qanun Allah SWT, makin kita langgar, makin kita buka jalan dia. Jalan maksiat tu makin kita buka, makin kita buka. Wa idh qalat ummatun minhum, ingatlah ketika mana satu umat, ni Allah Taala bagi tahu di antara umat Nabi Musa ni ada satu umat yang mana berdiri di atas kebenaran. Tak. Ayat sebelum ni. Ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Ni sebut ni apa? Untuk kita ikut ni. Tak, Bani Israel bukan semua jahat. Tak, dia belakang imam dari sudut kejahatan pun mereka, imam dari sudut kebaikan pun mereka. Sebab tu para anbiya di kalangan mereka, tak, derhaka pun di kalangan mereka juga. Jadi mereka ni contoh. Ni contoh kita ni. Wa idh qalat ummatun, berkata satu golongan, satu kumpulan di kalangan mereka. Satu mereka yang mana ni, tengok, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum. Satu golongan ni bukan golongan beriman ni. Ini bukan golongan yang mana kita nak contohi ni. Ini satu golongan yang mana tegur, satu golongan yang mana tegur orang ramai daripada buat perkara mungkar. Dia ada watak gini ada dalam masyarakat. Dia bila dalam Quran ada, luar Quran ada. Dan Allah Taala bukan cerita saja. Maknanya di kalangan umat Bani Israel ni, umat Nabi Musa ni, ada satu kumpulan yang mana tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pergi jumpa orang yang tegur. Pergi tegur dia mana ni? Ulang hari Sabtu ni. Tak, janganlah. Tak langgar perintah Allah SWT. Gigak kan. Dia orang tak dengar. Ada satu kumpulan lagi, dia tak buat gerak gitu. Tapi dia gila orang yang langgar tu. Dia rasa dah caw-caw lah. Dia tak semaya. Dia serabut dah. Dia serah. Tak ikat royak tak dengar kan. Dia suasana dia gitu. Tak. Orang yang mana tidak ada rasa penting amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada rasa kasih belah pada umat kan tak. Dia tak ada fikir. Tak, dia fikir pada diri dia. Tak tengok orang tak semaya, tak. Dia bukanlah gitu kita sebab tu bila dengar azan kan, hayya 'alas solah kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Nak jaga ni. Tak bahaya amalan ni, kebaikan ni dia menyebabkan satu orang tu jadi ujub. Jadi ujub. Kalau tidak ikut dengan panduan dengan cara yang benar. Tak. Dan Nabi telah cerita dalam hadis ramai orang rebah kerana perkara ni. Tak. Ibadat tu menyebabkan dia rasa lebih baik. Nah, ni bahaya. Sebab tu dalam syariat kita Nabi SAW ajar kita bila dengar azan hayya 'alas solah kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Ni boleh mari semaya ni, boleh taat perintah Allah ni bukan dengan helah kita, bahkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila tengok orang tak semaya kita kena rasa kasih belah. Tak. Kalau Allah tak bagi taufik pada kita macam dia juga. Kalau Allah tak bagi taufik pada kita macam dia. Nabi peringat para sahabat gini sama. Dan kita baca surah An-Nisa kan sebelum ni kan tak? Allah Taala bagi tahu orang beriman bila dalam perang tu, tak, kamu kena pastikan betul-betul. Kena tabayyun dulu. Tak. Kalau musuh kata aku Islam, ucap la ilaha illallah, maka kena tahan tangan tu, tak boleh bunuh. Walaupun apa keadaan. Tak. Maka dalam keadaan lagu tu pun kena tabayyun juga. Allah Taala bagi tahu ayat selepas tu. Apa dia? Tak, bila sahabat gitu ya Rasulullah, dia tu tak royak Islam tu kerana dia takut mati. Tak, dia mengaku tu kerana gitu. Allah Taala bagi tahu, mu pun dulu bukan Islam juga. Sumpah dengan dia juga, kamu dulu bukan Islam juga. Tak. Lalu Allah Taala bagi taufik pada kamu, bagi hidayah pada kamu. Tak. Satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat laporan, tak, sahabat ni dak tangkap kanak-kanak. Sedangkan kanak-kanak sudah diberitahu dah. Tak. Sebahagian sahabat ada bunuh. Tak. Dalam satu peperangan. Maka bila mereka tengok Nabi marah kan, maka sahabat kata, ya Rasulullah, mereka tu anak-anak orang kafir tu. Anak-anak orang kafir tu. Anak-anak musyrikin. Abnaul musyrikin. Nabi kata, pakmu ni, pakmu sendiri ni. Abnaul musyrikin, bukan pakmu ni abnaul musyrikin ke? Ayahmu dulu musyrik belaka. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sentiasa diperingatkan. Dalam peringkat jihad pun diperingatkan. Kita ni siapa dia? Ini taufik daripada Allah SWT. Sama. Sebab tu kita kena rasa kasih belah. Umat ihsas ni kita kena timbulkan. Tak tengok orang tak semaya, tua tengok tak semaya, tak. Cari jalan lagu mana nak bina hubungan dia biar dia akhir hidup dia dapat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada fikir ni dalam masyarakat kita. Bukan kita tengok orang tua, Allah tua tak semaya lagi nak mati. Tak. Kita punya zon kita tu bahaya. Zon ni bahaya, sangka buruk ni bahaya. Sangka buruk. Kita tak tahu. Tak. Dia jadi lagu tu kerana taksir tu daripada kita.
Tak, kekurangan itu daripada siapa kita tahu? Tak, daripada hasil tarbiyah dia, silap faham dia, yang mana kita tidak buang. Tak. Dia kita kena sesal waktu tu. Tak, taksir daripada kita sendiri, kekurangan daripada kita sendiri, kekurangan daripada hasil tarbiyah ayah dia, tak, suasana dia, mesti ada kelemahan-kelemahan mana hujah tak tegak lagi pada dia tu. Kita kena jumpa. Tengok jadi Allah Taala rakyatkan ni untuk kita ambil iktibar. Mana ada satu golongan di kalangan Bani Israel ni pergi jumpa hok langgar Sabtu ni. Hok nak langgar Sabtu ni. Tak. Maka satu golongan di kalangan yang mereka sendiri bagi tahu, lima ta'iduna qaumanillah. Kenapa kamu duk sibuk nasihat orang lagu ni ni? Orang yang mana Allah Taala akan binasa mereka ni, Allah Taala akan azab ni orang lagu ni. Tengok hatta minum arak ke tak cara ke tak. Tak. Kita jangan gaduh buat keputusan. Ada ruang dakwah, ada ruang untuk baiki, kita baiki. Ini kita kena ada himmah ni. Kita kena ada perasaan. Tak. Kita tak ada, kita hubungan dengan orang tak ada, hubungan peribadi tak ada. Kita setiap hubungan dengan orang ni kita nak bina kerana kita Allah, sunnah Nabi, kehidupan para sahabat. Baru kita selamat. Tak. Kita tidak ada masalah dengan siapa-siapa. Tapi satu golongan ni yang tidak ada fikir ni bagi tahu, bila satu orang bangun nasihat dia kata lima ta'izu, kenapa kamu nasihat orang lagu ni? Tak secaralah ni orang ni ahli neraka dah ni. Allah Taala akan azab ni. Maka jawab apa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kami buat lagu ni kerana kami nak cari keuzuran dekat Allah SWT. Bila Allah Taala tanya nanti kami boleh jawab dah. Kami gidah ya Allah, royak dah. Wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan dia bertakwa bila kami jumpa dia tu. Ini satu nak betulkan keuzuran dekat Allah nanti. Tak. Satu lagi supaya dengan sebab perantaraan pergi jumpa ziarah dia tanya dia ni menyebabkan dia berubah jadi orang bertakwa. Allah Taala bagi tahu falamma nasu ma dzukiru mana bila manusia ni lupa tentang peringatan kami, maka tengok anjaynal ladina yanhauna 'anil su', kami selamatkan orang yang mana mencegah orang daripada perkara jahat. Allah nak selamatkan. Ni kelebihan dia. Allah tak sebut lain. Allah bila mereka lupa tentang peringatan kami, maka datangkan azab. Allah Taala bagi tahu, maka kami selamatkan orang yang yanhauna 'anil su'. Wa akhazna alladhina zalamu, dan kami telah timpakan azab orang yang zalim dengan azab yang buruk dengan sebab kerana mereka sentiasa langgar perintah Allah. Falamma atau amman wa an qulna lahum, Allah Taala bagi bila mereka melampau daripada apa yang kami larang tu, dak lepas tegur tak jadi. Ni ada orang tegur dah ni. Hok langgar Sabtu tak ada dah orang tegur dia. Bukan Allah SWT agak gigak ikan tu gak kena kata kena azab lah. Dak. Satu tempoh. Tak. Allah Taala bagi pada hamba. Maka bila mereka melampau daripada apa yang dilarang tu, qulna lahum, maka kami perintah pada mereka kunu qiradatan khasi, jadilah kera yang hina. Dan jadi kera jadi kera. Dia bukan dalil bahawa manusia ni kejadian daripada kera juga tak ada. Tak ni hidup tak lama ni tak ada keturunan ni. Tak hidup 2-3 hari kan. Nabi bagi tahu ada kan. Kemudian Allah mati kan. Tak jadi kera 3 hari tu hinakan mereka. Untuk hinakan mereka. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kerana apa? Kerana langgar, kerana tidak hormat pada Taurat, kerana tidak mahu mengaji Taurat, dia ikat ikan. Nak taruh bernilai tu, dia rasa ikan tu lebih molek lagi. Itu sebenarnya jiwa lagu ni Allah Taala binasa ni. Jiwa lagu ni jiwa yang mana tidak menghargai kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Langgar perintah Allah. Kemudian oleh kerana sikap beginilah Allah Taala bagi tahu wa iz ta'azzana, Allah Taala telah iklan kepada Bani Israel ini sampai hari kiamat. Allah Taala bagi tahu bahawa kami akan utuskan sampai hari kiamat. Allah Taala bagi tahu kepada Bani Israel apa dia? Man yasumuhum su, orang yang mana akan azab mereka dengan azab yang buruk. Ni Allah Taala bagi tahu ni. Hatta Bani Israel sampai kita ni. Ni Allah Taala bagi tahu. Allah Taala bagi tahu qanun Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala buat pengumuman dah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan hantarkan orang yang mana akan mengazab, akan menyeksa Bani Israel ini dengan azab yang buruk, Bila dia apa ni ada bagi tahu. Dalam ayat lah yang Allah Taala bagi tahu. Bila dia buat kederhakaan. Sampai ada tempoh dia ada hak dia. Seperti mana sekarang. Sebab tu kita boleh tengok Allah Taala sudah bagi tahu dah kan. Tu kita kata Yahudi kuasai alam sekarang. Ekonomi, politik, hatta kesihatan zaman kita ni. Tapi mana negeri dia? Mana negeri dia? Tak ada kan? Tinggal kalau ada Israel itu mana? Tak padanya kita kata orang dekat kehebatan dia. Orang dia tengok Islam kata lemah.
Berapa negeri Islam? Tengok ni. Ni tengok Allah SWT. Kira ni kita boleh tengok dah bukti dah. Dia hebat segala mana, dia tak boleh nak bina juga. Tak boleh. Dia berselindung dengan orang juga. Tak boleh. Dia sendiri tak boleh nak kukuh. Tak. Tapi bila dia melampau lagi, sekarang ni dia melampau lagi. Dia ada hak dia, Allah Taala sudah jamin dah. Kalau sampai hak dia, Allah Taala akan datang ke orang untuk hapuskan dia. Dia peringkat akhir ni Allah Taala akan guna orang Islam lah, seperti mana dalam hadis Nabi kan. Peringkat akhir kemuncak dia kan. Belum ni Allah Taala guna. Allah Taala tak kata siapa ni. Allah Taala bagi tahu pasti kami akan utuskan untuk hapuskan mereka ni orang yang mana akan azab mereka ni. Siapa dia? Allah Taala boleh guna macam-macam. Allah Taala boleh guna macam. Allah Taala boleh guna sama-sama mereka sendiri. Dan Allah SWT boleh guna orang lain. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya iqab, hukuman daripada Tuhan kamu sangat cepat. Walau bagaimanapun Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami telah pecah belahkan mereka di atas muka bumi ini jadi kepada kumpulan-kumpulan yang berlainan. Ia tak boleh bersatu juga. Ia tak boleh bersatu juga. Minhumus salihun, ada di antara mereka yang saleh, tak nafi, dan ada mereka yang mana tidak saleh. Qabalawnahum bil hasanat, dan kami sengaja uji mereka dengan kebaikan dan keburukan ni supaya mereka kembali pada Allah. Ni masih peluang lagi. Tak, bila keadaan lagu ni benar Allah Taala nak bagi peluang supaya mereka beriman dengan Allah SWT, tunduk pada Allah SWT, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala cerita fa khalafa min ba'dihim, lalu mereka telah diganti dengan generasi selepas mereka. Generasi ni generasi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pada zaman kita hari kiamat dah ni. Wa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab. Allah Taala lalu mereka telah diganti selepas mereka itu, selepas ulama-ulama Yahudi sebelum ni, Bani Israil sebelum ni, khalfun, satu generasi, warisul kitab, yang mewarisi kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Allah Taala cerita pada kita ajib. Tapi mereka sikap mereka lagu mana dengan kitab Taurat ni? Ya'khuduna arada hadzal adna. Tak. Mereka tidak ikut apa yang ada dalam Taurat. Kerana apa? Kerana mereka ambil nilai yang rendah. Nilai yang rendah. Kerana keadaan, tentu dah kerana keadaan. Kita kena bincang. Setiap kali berlaku mereka tukar perintah Allah SWT, ubah kitab Allah ni, semua keadaan dia seperti mana keadaan zaman kita sekarang ni. Keadaan malu Allah, keadaan dia rasa tak sesuai, keadaan semua. Tak. Semua gitu. Allah Taala tak pandai belaka seperti mana keadaan Nabi ada yang makan pokok tu. Tak pandai. Kena tipu kat iblis ke, kena kecek ke, kena bersumpah ke. Allah Taala nak kita konsisten dengan perintah dia. Kita hanya terkesan dengan mana? Allah Taala nak tu mukmin. Mukmin ni hanya terkesan dengan perintah Allah. Ni Allah Taala cerita ni sebelum nak sudah tertekik Quran ni. Allah Taala datangkan bukti-bukti sejarah ni. Bagaimana umat yang mana ada kitab seperti mana kita, bagaimana sikap mereka kitab Allah. Itu yang sebenarnya. Kalau kita tengok siang. Tak. Allah bagi tahu telah datang sebab mereka satu generasi yang mewarisi kitab Taurat, kitab Injil, tapi tidak ikut apa yang ada dalam Injil dan Taurat. Sebab apa? Ya'khuduna arada hadzal anna. Mereka ambil tak dengan nilai yang sedikit. Tak, kerana dunia yang sedikit itu mereka tak ikut. Tak ikut. Dan mereka tahu. Mereka mungkin tak tahu. Mereka tahu yang mereka fatwa mereka tu bercanggah kitab Allah. Allah zaman kita ni. Ajib. Sebab tu kan. Tak. Fatwa dari 20 tahun sesat tak? Dan ini boleh jadi tak sesat. Benda kekal lagu tu tak berubah. Tak boleh berubah. Sebab tu orang tak boleh pakai. Tak kira siapa-siapa. Ni Allah Taala. Ni ulama belaka ni. Sebab tu Bani Israil itu Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah ni kesesatan ulama-ulama ni. Yang menyebab orang sesat ni kan ulama. Ulama su'. Ulama yang terkesan dengan dunia. Dia memang bukan salah ulama juga sebenarnya, sebab tu salah belakang. Tak. Ulama jadi sesat apa? Sebab orang awal jahil. Orang awal jahil apa? Tak, sebab amar makruf ditinggalkan. Tak, mula-mula molek belakang. Tak, molek belakang. Tak, mula orang tak semayang, mula gapo-gapo tak. Tak ada orang tegur, Lama-lama jahil kan gitu. Bila jahil kan, ulama su'ah hilang. Ya qanun dia dah. Tak, nampak jahil sangat. Tak, jaga tu terti. Dia ada. Allah. Tak. Mari tanya ulama. Tak. Kita ni ada hajat ni nak semaya hajat terti ni. Tak. Lagu mana nak semaya hajat? Tak. Nak bagi tahu semaya hajat gini. Tak. Mula-mula molek. Lepas tu gak tengok jahil doa gak gini biar kita semaya. Tak. Lepas tu ada ulama tak jujur pula gak. Oh, semaya hajat payah. Tak. Kena baca go tu, kena baca go ni gak. Oh, ni bagai jahil tak. Oh, Allah payah gini ustaz-ustaz semaya dah kita. Tak.
Bahkan maya saja kita banyak kerja dah. Kena ada upah. Tak. Dia bermula gitu. Tak. Balik so itu siapa pergi gereja tu boleh beli surat pengampunan tu jual tu dia tak. Dibantah dulu. Kalau kita baca sejarah Kristian kan tak. Oh, bid'ah tu. Tiba-tiba je ada daripada riaja tak. Siapa dia nak taubat pakai mari jumpa dengan peri. Tak. Ngaku-ngaku apa? Allah lampung. Ngaku-ngaku apa? Siapa tahap tu tak reti nak taubat pun tak reti. Nak taubat tu kena mari ngadat tu. Siapa tahap tu kejahilan dia. Tak. Faham mula ambil kesempatan. Mula fikir gereja ni kita nak bangga bahawa sumber gereja ni dan jual surat pengampunan dia panggil. Siapa sekarang dia jual. Tak. Supaya ambil kesempatan di atas. Sebenarnya semua orang boleh dengan mudah-mudah boleh ajar agama ni. Tapi kerana terlampau jahil pelajar, maka dia jadi peluang bagi ulama-ulama jahat. Dan ambil kesempatan di atas kejahilan umat. Dah kerja. Dia umat pun reda juga. Yang elok kena tipu dengan lagu tu. Masalah buat. Dia ni tengok ni berlaku lagu ni. Dia ketika mana Nabi di Madinah kakak dia lagu tu kan. Semua tak ikut dalam Taurat dah, amalan-amalan tak punah belaka dah. Kerana gawa Allah Taala bagi, kerana ya'khuduna arada hadzal adna, kerana mereka nak ambil nilai yang sedikit tu. Kalau royak huk Islam benar, tak boleh lagu tu. Tapi tengok wa yaqulun, tengok Allah gambar gelojak jiwa ulama ni. Dia tahu, tapi tak, dia tahu benda tu salah, tapi muka cinta pada dunia pejam mata ambil, tapi rasa dasar. Tapi bila mari rasa dasar tu wa yaqulun sayufaulana, tak apa, Allah Taala Maha Pengampun. Tak baca hadis-hadis, baca ayat Quran Allah, sifat Allah Taala Maha Pengampun. Wahai manusia kalau mari ngadak dosa pernah langit, Allah Taala ampun. Oh, Allah Taala ampun. Tak. Jadi dia tu ke atas tu. Wa yaqul tengok Allah, wa yaqul dia kata, dia bila mari ke insafan tu mereka kata Allah Taala ampun. Bah kita pula anak cucu para anbiya pula. Lagilah. Wa in ya'tihim, tengok Allah Taala begitu. Wa in ya'tihim ardum mithluhu ya'khudhu. Bila datang keadaan lagu tu pula. Ni bukan sama-sama ni. Fatwa bercanggah dengan dia bukan hari-hari. Tak. Dia bila mari pula Allah Taala bagi. Bila mari pula keadaan-keadaan menuntut daripada fatwa mereka supaya bercanggah dengan kitab Allah dah. Buat pula. Maksud kita tak pula. Tak. Allah Taala begitu. Ya'khudhu. Bila datang pada mereka dak tawaran gitu pula kan. Tawaran. Kalau ikut ramai-ramai gini, kedudukan kita naik pakak ke naik gapo ke dak. Ambil pula, lepas ni kita tabat pula dia. Saya tadi pula gitu. Ini Allah Taala begitu. Ini tipuan pada ulama-ulama. Allah Taala begitu ni, kita nak kaitkan dengan ayat 10 ni. Alam yu'khad alaihim. Allah Taala kata, bukankah telah diambil perjanjian dengan mereka dalam kitab Taurat ni. Gapo dia? Pertama sekali, an la yaqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan kecek tentang Allah tanpa ilmu, tanpa hak. Apa hak sebenar-benar, tanpa benar-benar daripada Allah. Ini bahaya. Yang kedua, wadarasu ma fi. Dia belajar betul-betul apa yang ada dalam Taurat. Belajar betul-betul apa yang ada dalam Taurat. Dan mereka telah belajar apa yang ada dalam Taurat. Sebab tu berkenaan dengan hari Sabtu ni sebenarnya kewajipan mereka yang telah buat perjanjian dengan Allah Taala kemudian tak kecek tentang Allah melainkan dengan kebenaran. Dia tengok kaji Taurat, belajar Taurat, tadabbur Taurat. Itu sikap mereka. Wadarul akhirati khair. Ini penawar untuk cinta pada dunia. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Tapi untuk siapa? Lilladzina yattaqun, untuk orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Hendaklah kenapa kamu tidak fikir? Walladzina yumassikuna bil kitab. Tengok Allah, orang yang mana berpegang teguh dengan kitab. Kitab Taurat, kitab Injil ke? Kalau umat ni, dengan Quran ni, wa aqamus salah. Tengok sebut semaya tu kan. Batu qadiyah semaya kita jangan apa yang berkait dengan semaya ni mudah besar. No daripada langit. Tak. No kita tak boleh. Kita kena faham nilai merah kita. Tak. Setuju semaya kita lain merah kita. Kita kena understand lagu tu. Kalau tengok para sahabat ni bukan berkait dengan hak ni. Benda ringan lagi. Imam Ahmad ni 3 berapa tahun? 9 tahun ke 3 tahun di penjara kan. Kerana cakap apa dia? Tak. Quran ni makhluk bukan makhluk. Cakap apa? Padahal boleh taqiyah Quran makhluk. Tak. Masa tu kerajaan fatwa kan, tak, dengan ulama-ulama su ni paksa semua rakyat kena terima bahawa Quran ni makhluk. Padahal boleh nak taqiyah. Ibnu Madini mari jumpa, tak, saya Imam Ahmad mari jumpa dia tak. Boleh kita nak takwil lagi.
Kita boleh kata Quran ni makhluk. Kita boleh kata Quran ni makhluk. Quran mana ni? Tunjuk sini. Quran makhluk. Ni gambar dia ni. Makhluk ni. Makhluk. Boleh tunjuk lagu ni. Tak? Boleh royak gitu. Tapi Imam Ahmad tak sih. Hak ni kan. Padahal jalan semua orang ni. Jihad jalan. Jihad semua kemah. Quran masalah tu. Masalah Quran. Makhluk. Imam Ahmad minta pada benda munadah. Benda ni Nabi tak kecek, sahabat tak kecek. Aku nak kata Quran kalamullah. Dia cakap tu. Tak sih. Kerajaan maksud paksa. Lagu mana Imam Ahmad? Tak berganjak ni. Tak berganjak. Padahal tak ada gau. Kalau kita tak ada gau. Sebab kita tak ada nilai agama. Kita tak faham nilai agama seperti mana dia faham. Dia tak sebut kuat langsung agama. Sanggup. Tak. Sanggup perbaikan diri. Tak sanggup perbaikan diri. Dan Imam Ahmad. Tapi tengok Allah Ta'ala uji Imam Ahmad. Tak. Imam Ahmad dia buat sama dia. Masa dia kena ikat kan. Dia buat dengan anak murid dia. Buat mula dah. Tengok. Imam Ahmad tidak peduli tentang kerajaan sebenarnya. Dia duduk mengajar. Tak. Kerajaan ada fatwa kayak gitu. Dia tak kecek. Tak kait. Tak. Tapi orang kerajaan mari dalam majlis dia kan. Tanya soalan-soalan lagu tu bahaya tu. Tak. Dia tak sibuk berubah. Tak. Mula dah anak murid mari kecek gini. Imam Ahmad kata aku cabut tekuk aku tak takut. Imam Ahmad kata tak. Sanggup bagi tekuk. Tak. Sanggup mati. Tak. Kalau Imam Ahmad takut ke apa ni? Orang ada masing-masing ada kelemahan. Imam Ahmad kata aku takut sekali kena piak. Kena sebab atas belakang aku takut. Kena kat tekuk selalu tak apa. Sesat. Kalau takutnya kena benda atas belakang. Kena cemeti atas belakang tu. Tak, cemeti atas belakang. Ni yang menakutkan Imam Ahmad. Tak. Allah Ta'ala buat takdir. Tak. Bila kena igak kan? Gapo dia hukum yang kena? Kena hotel. Allah Ta'ala. Kalau kita takut tu Allah Ta'ala akan uji. Dan Imam Ahmad kena uji tu. Imam Ahmad bila dia ditarik nak pergi hotel atas belakang tu kan tak? Ketah, tak boleh nak jalan. Tak, takut. Tak. Kena kat kau tak apa, kena piak ni, tak sih. Tak tahan atas belakang ni. Tak. Jadi ada orang sebelah dia, orang biasa. Tak masuk penjara semua. Orang jahat kan? Penjahat masuk penjara. Royak pada Imam Ahmad. Dia kata, ya Aba Abdillah. Wahai Aba Abdillah. Dia kata, aku masuk penjara banyak kali dah. Aku masuk penjara kan aku buat salah langgar perintah Allah Ta'ala. Tak, mu ni masuk penjara kan tegakkan perintah Allah Ta'ala. Apa takut gini mu? Imam Ahmad kata, aku tak takut. Dia kata, cakap kepala aku tak takut. Kena piak je aku tak boleh ni. Kena piak je tak boleh. Maka kita beritahu, oh aku biasa dah kena piak dia. Banyak kali dia. Dia pada Imam Ahmad tak sakit dia kata. Mula-mula ya sakit, lepas tu tak sakit. Tengok, orang ada pengalaman banyak ke tak? Imam Ahmad tak ada pengalaman. Bila dengar apa cakap tu, kali pertama dia sakit. Dia kata, sekali pertama apa sakit? Kali kedua tak serah, tak serah dekat abu. Orang lega Imam Ahmad. Gagah semula. Tak, dia tak tahu, tak tahu. Maka kerana ucapan dia jadi tenang dia semula, jadi gagah semula dia. Tak, kerana bunyi kata kok kali pertama sakit, kali kedua tak sakit. Tak, maka masa nak kena sebab tu, kena dia. Kena kali pertama tu tak pakai pesel dia. Pesel tak serga budak. Pesel dah. Tak. Tapi tengok, siapa tahap tu? Kerana kamu nilai agama orang pada zaman salah. Tak si kuat sikit abuk. Tak si faham. Ini orang-orang lagu ni, ulama-ulama lagu ni bagi agama tak ada nilai. Sebab tu kita tak boleh jadi contoh orang lagu ni. Tak boleh contoh. Kita kena tengok perintah Allah. Lepas tu tengok Allah nak bagi warisan. Setara mana menyebabkan boleh langgar perintah Allah Ta'ala. Setara mana menyebabkan boleh langgar perintah Allah Ta'ala. Tak. Allah Ta'ala bagi jaminan orang mana berteguh dengan kitab Allah, dia mendirikan sembahyang, la nuti'u. Sebut kitab sembahyang, kita lalu dah. Tak. Bagaimana kedudukan sembahyang? Sebab tu jangan buat lain merah kita. Inna la nuti'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang mana muslihin, orang nak baiki keadaan. Wa idh nataqnal jabala fawqahum. Ingatlah ketika mana kami buat perjanjian dengan mereka, kami angkat bukit Tur ni ke atas mereka. Seolah-olah bukit itu jadi bayangnya. Wa dhannu annahum, dan mereka yakin bahawa mereka akan ditimpa bukit itu. Mana Allah Taala gambarkan ulama-ulama mereka daripada dulu lagi buat perjanjian untuk tak ikut Taurat ni, untuk belajar Taurat, untuk kaji Taurat, untuk tadabbur Taurat ni, untuk ikut Taurat ni. Suasana dia begini sekali, sepatutnya tak langgar dah. Suasana Allah Taala gambar kesemulaan. Bagaimana suasana perjanjian di antara ulama-ulama Bani Israel dengan Allah Subhanahu Taala berkenaan untuk ikut Taurat.
Ingatlah ketika mana kami angkat Jabal, Tur ke atas mereka, dan suhana dia, mereka diteduhi oleh teduhan daripada bukit itu. Menakutkan. Bayar suhana menakutkan ni. Kita pergi patah tayang ombak besar, tayang musim ke-7, apa kita pergi patah tengok. Kita tengok. Tayang ombak besar tengok. Tengok takut dah. Sebab tak biasa tengok kan. Kita tak biasa jadi gerung, bunyi gerung. Apatah lagi ni perkara yang luar biasa. Bukit naik, duduk atas kepala kita belakang. Masalah gambar. Dan mereka yakin bahawa, mereka menyangka bahawa mereka akan dihempak dengan bukit itu. Ketika itu, khudhu ma atainakum biquwwah. Terimalah apa yang kami bagi kepada kamu dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru fihi, dan belajarlah apa yang ada dalam itu. Mudah-mudahan kamu tahu. Tu suhana dia. Suhana tekanan lagu tu supaya mereka ni benar-benar ikut. Repak kita mau. Ni cara Allah Taala. Ni cara tarbiyah juga. Sebab tu orang tak faham. Tak. Macam zaman kita sekarang ni. Tak. Terkesan dengan barat. Tak boleh hotel, tak boleh gapo dah. Jadi gapo dia? Tak jadi. Tak, siapa orang kita sendiri, orang ngaji kita sendiri tak. Mula dalil tak. Nabi tarbiyah para sahabat. Anas bagi tahu Nabi tak ajar hotel. Nabi tak ajar kata, bab apa tak buat lagu tu? Bila tak buat. Nak backupnya cara lagu tu. Dak ambil hadiah Nabi. Kalau anak murid kita macam Anas, memang kita pun ada kan anak murid macam Anas juga kan. Ada ke pelajar kita macam Anas, hujur. Mana kita tahu? Budak kita. Senyum macam dia. Kau senyum, kau hujur, kau senyum. Dia ada budak lagu tu. Tak. Tapi budak kau jenis anak-anak pendekar belakang ni. Tak, anak-anak terdekar ni. Tak boleh. Haja. Tak pergi sekolah cikgu senyum. 2-3 hari tak ada pula. Tak. Mari pula cikgu senyum pula. Tak ada ke apa. Dia boleh faham dengan senyum. Boleh faham. Dia kena rotan. Dia fitrah manusia dah. Dia kena timbul ke suara yang menakutkan tu dulu. Repak tu. Dia kena ada gitu. Sebab manusia tak sama. Jiwa tak sama. Ni cara Allah SWT. Bina untuk manusia tak takut. Apa? Anak-anak kan kalau singa ada di rumah dia tak kata gapo dia nak tengok anak. Dia rumah orang dekat kong. Bab rumah dia gitu. Ayah dia tu bukan singa. Tak ada ayah dia singa molek. Tak. Oh terketuk-ketuk molek. Jadi molek. Kita manusia. Dia ikut barat lah ni kan tak. Tak boleh mahu anak. Otak anak boleh samai. Tak pas jadi gapo dia? Dia orang barat tak erti nak bina keluarga, tak erti. Keluarga dia, nama keluarga dia tak ada. Dia tak nak bina keluarga. Tak nak bina keluarga. Kita nak ikut orang lagu tu. Tak jadi. Hatta orang kata island tu kata, tengok anak muda island lagu mana? Tengok tatu penuh gitu. Masuk kelas pun dengan kita jadi itu juga. Atau kita lihat nak belakang tu. Tak bukan semua, dak Islam bukan semua kena Kita ada tarbiyah kemah dah semaya, dah suruh semaya daripada rumah lagi, bawa semaya umur 7 tahun lagi suruh semaya. Sebenarnya dah kemah dah kita. Khudhu ma atainakum biquwwah. Terimalah apa yang kami bagi pada kamu dengan sungguh-sungguh. Belajarlah mudah-mudahan kamu bertakwa. Sepatutnya cara lagu ni bagi kesan pada jiwa ulama-ulama, takut pada Allah SWT, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Kemudian Allah Taala cerita pada kita. Bukan pada Bani Israel saja ni, semua manusia ni, asalnya bahawa agama yang dibawa oleh para anbiya semua ni atas fitrah yang sama, jalur yang sama, jalur fitrah. Tunduk pada Allah, beriman dengan Allah ni benda ada dah dalam bagi tu, ada dah dalam kita. Ya Allah Taala bagi tahu ni, Allah Taala bagi asal. Ingatlah ketika mana Tuhan kamu keluarkan daripada anak cucu ada daripada belakang mereka, belakang daripada ayat lain, min aslabikum, daripada sulbi-sulbi kamu, situlah sama min zuhurikum min aslabikum. Allah Taala ambil apa dia? Ambil zuriat anak Adam. Semua ni dikeluarkan. Dan telah dikumpulkan daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Telah kita dah kumpul dari alam arwah dulu. Lagu mana hanya Allah yang mahu. Allah Taala tahu. Lagu mana Allah Taala terbin. Tapi Allah Taala bagi tahu pernah. Kita pernah berkumpul dah. Ada dia. Cuma hadis Nabi ada bagi tahu dah. Tak. Bila Allah Taala jadikan Nabi Adam, Allah Taala telah keluarkan daripada sulbi Nabi Adam, anak-anak dia. Dari hadis Tirmizi kan? Dari hadis Tirmizi, bila Allah Taala jadikan Nabi Adam, selepas malaikat sujud pada Nabi Adam, Allah SWT nak ajar Nabi Adam, Allah Taala telah keluarkan anak cucu dia daripada sulbi dia. Nabi Adam tengok belakang anak cucu, dia perkenalkan.
Sebab tu kita bagi tahu daripada hadis itulah kita dapat istimbak bahawa Allah SWT bagi tahu kepada Nabi Adam, ni Nuh alaihissalam, ni Hud alaihissalam. Sebab ketika dari ramai-ramai tu Nabi Adam tanya para malaikat kan tak? Tengok ada satu orang tu tak? Nabi Adam kenal tengok. Siapa dia tu? Nabi Adam tanya, malaikat bagi tahu tu cucumu tu. Nama apa? Daud alaihissalam. Nama Daud alaihissalam. Comel mana Nabi Daud ni comel. Nabi Adam tanya, berapa umur dia? Malaikat bagi tahu 60 tahun. Allah pendek 60 tahun. Tak. Gini ambil umur aku 40 tahun with dia. Tak. Ambil umur 40 tahun with Nabi Daud. Masa tu syariat boleh lagi. Allah Taala bagi tarikh mati bagi tahu. Ada tarikh mati. Tak, manusia. Sebab semua dia ajar. Allah Taala yang tentukan belakang. Dia Allah Taala yang bagi tahu. Jadi Nabi Adam bila siapa tak dia tahu dah umur dia 40 tahun kan tak? Malaikat mari. Tanya, malaikat kata mari. Sekarang siapa ada masa? Nabi Adam kata dak. Aku ada 40 tahun lagi. Nabi Adam kata, "Wi dah ke kau cucumu?" Nabi Adam kata, "Tak wi." Tak wi Nabi Adam kata. Mana aja wi kita tak jadi wi siapa. Nabi Adam tak ingat dah. Selepas berapa tahun tak tahu, berapa tahun tu. Kita nak salah pada Nabi Adam. Kita tahun lepas tak ingat dah kita kecek gapo. Kita buat kedai kopi ke tak? Kita aja kecek gapo. Dia tu ingat, kita tak ingat. Kita ingat dah. Kita kata gapo. Kau tak je kata gitu. Kau tak je kata. Oh kita nafi sungguh, sebab kita tak ingat sungguh. Oh tahun lepas. Ni kata tahun lepas. Tak. Kalau 1000 tahun lepas. Tak. 1000 lepas. Ni ingat lagu mana? Manusia. Sebab tu Nabi ada nafi. Nafi tu. Tak. Apa kau cakap tak mengaku. Tak mengaku. Allah SWT. Jadi kita dapat tahu bahawa Allah SWT telah tunjuk dah pada Nabi Adam, zuriat-zuriat dia, nama-nama dia. Jadi hak ni pun tak pelik lah. Allah SWT kumpul semua zuriat dia. Ketika itu tengok Allah Taala tanya, alastu bi rabbikum. Untuk manusia semua bersaksi. Allah Taala masuk dah dalam jiwa kita, dalam fitrah kita ni. Dan kita semua tahu dah. Sebab tu pertanyaan dia pun alastu bi, dalam bahasa Arab alastu bi rabbikum ni akan digunakan kata sesuatu yang makruf. Tak. Kita mana ada guna dalam bahasa Arab alastu dengan suatu benda yang mana kita belum ni tidak ada pengalaman. Tak. Kalau kita tanya alasta tadrus fi madrasah kada? Tak. Bukankah kamu yang belajar situ? Tak. Kalau jawab bala tu memang tak. Kita pun ada gambar dah dia. Tak. Dia akan tanya lagu tu. Mana alastu ni soalan ya, yang mana sebelum tu sudah ada dah pengalaman. Jadi tengok jawapan ni qalu bala ni. Bila Allah tanya alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maknanya semua masa tu ada arwah jelas belakang dah. Jelas tentang Allah, jelas tentang akhirat, jelas. Ni ruh kita ni. Sebab tu dia ada istiadat. Sebab tu sini sebenarnya ulama bagi tahu, Quran bagi tahu pada kita sebenarnya dalil-dalil sebenarnya mari daripada dalil kita dah. Dalil ada dah dalil ni. Dalil ada dah dalil. Dipanggil dalil Quran dalil anfusi, dalil ufuki. Dah. Badhi itu dia bukan daripada dia sendiri. Badhi ni apa dia? Dalil ke apa? Dalam bahasa istilah kita badhi ni. Tak. Api panah. Dipanggil badhi ni. Mana badhi ni tak perlu memikir. Kita dapat faham sesuatu tanpa perlu ta'akul. Kita nak memikir panjang ni. Api panah. Kok mana api panah kena memikir. Tak nampak kawan lagi lagu mana api panah. Itu bukan. Dia tu masalah dah tu. Orang boleh faham dulu api panah. Tak. Kalau air itu sejuk-sejuk, dia faham lah. Dia badhi ni, tak. Benda yang mana tak perlu fikir kita dapat faham sesuatu ni, dia punca dia masih daripada dalil. Dia masih ada benda dalil. Benda dalil dah. Cuma sebelum ni kita tak perasan. Pengalaman kita aja, baru tahu. Tak. Pengalaman kita makin panjang umur. Lama-lama kita nampak benda yang tak nampak depan mata. Tak. Sebab kita dewasa ke tak? Anak-anak kita pun kena atas sekolah. Sebab kita nampak dah. Pengalaman kita ajar dah kita ni. Jadi cerdik, jadi gabar. Budak-budak tak tahu. Dia tak nampak lagi. Dia main lah. Di sekolah pun dia main. Dia tak nampak lagi. Sebab mata hati dia tak, dalam main tak khabar lagi. Dia tengok benda betul-betul dengan mata lendai dia. Tak mata lendai. Dia tak ada mata dalam main tak terbuka lagi. Tapi benda tu ada. Dalam. Sebab tu sebenarnya, punca daripada diri kita tu ada istiadat dah. Nak jadi mukmin, nak jadi orang yang soleh sebenarnya sudah ada belakang dah. Semua manusia ni. Tak terkecuali. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Syahidina, kami bersaksi. Allah Taala bagi tahu, kami cerita ni an taqulu ay an la taqulu.
yaumal qiyamah, supaya kamu tak kata di akhirat nanti inna kunna an hadza ghafilin. Kami tak tahu satu ya Allah. Akhirat. Supaya manusia tak boleh buat alasan. Allah Taala bagi tahu. Au taqulu, ataupun kamu kata, tak, di akhirat nanti kamu kata. Allah Taala, kami cerita pada kamu sekarang ni, Allah Taala bagi tahu supaya kamu tak kata di akhirat nanti, tak, bila waktu hisab nanti tak. Ya Allah, kita tak tahu ke satu. Apa akhirat ni benar gini tak? Benar pada jiwa manusia tu tahu dah. Ada dah sebenar. Tak. Ataupun kamu kata innama asyraka abauna min qabl. Kami ni masa keadaan kami dibesarkan dalam rumah orang syirik dengan kamu. Orang tak semaya, macam-macam buat alasan. Tak, saya nikah orang tak semaya. Tak, suami saya tak semaya, buat alasan, manusia buat alasan. Tak, semua tak pakar belaka. Wa kunna dzurriyyatan, dia kami ni anak cucu mereka. Afatuhlikuna, adakah patut kamu ya Allah nak binasakan kami dengan sebab perbuatan orang dulu? Perbuatan. Silap ni silap ayah kita, silap tok kita, silap kita dibesar dari susana, nak salahkan susana. Allah Taala tahu kadzalika nufal. Demikianlah kami jelaskan ayat ni. Demikian. Sebab tu tugas kita kena sampai pada semua kan. Sebab Quran memang untuk beritahu perkara ni dah. Sebab tu kita bagi tahu daurah kita ni kita kena buat untuk orang kafir. Tak, kena buat umum gitu daurah Quran. Daurah risalah daripada Allah Taala. Cuma kena pilih surah lah. Tak, pergi surah Awam ke surah tertentu ke tak. Kena ada gitu. Sebab dia berhak, dia kena tahu. Sebab dia pun diuji sama kita juga. Bagaimana dia kesudahan dia syurga neraka ke? Kita dia pun gitu juga. Dia sama, 60-70 sama kita. Dia berhak untuk tahu sebenarnya apa dalam kitab Allah. Dalam kitab Allah. Inna kunna an hadza. Nabi kan pergi jumpa Abu Sufyan baca surah. Jumpa dia tu, jumpa sahabat, jumpa dia. Tak baca Quran. Bagi tahu Quran. Sebab Quran untuk semua orang sebenarnya. Untuk semua orang. Allah Taala berkata, "Wa kadzalika." Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami wala'allahum yarji'un, supaya mereka kembali pada kami. Semua orang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala datangkan satu kisah pada kita. Watlu alaihim, bacalah pada mereka wahai Muhammad. Ambil pengajaran. Baca dia. Cerita berkenaan dengan orang yang mana kami bagi pada mereka ayatina. Bagi pada mereka kefahaman kitab kami. Kefahaman perintah kami. Tapi tengok fansalakha minha. Tak. Dia fansalakha, tengok Allah Taala gambarkan ajib fansalakha. Salakha ni tu dia gunakan untuk kulit ya. Kulit. Insalakha, kulit kambing kan tak. Kita melih dia kita cabut kulit dia, cabut kulit kambing ke kulit lembu ke. Ni Allah Taala gambar. Mana ulama ni dia faham perintah Allah, dia faham kitab Allah ni sehingga ilmu dia, kefahaman dia meliputi seperti mana kulit meliputi binatang tu. Kemah. Lepas tu faham pula dengan kemah nak cabut kulit dia payah kan. Sebenarnya ilmu dia, kefahaman dia, hak yang ada pada dia tu payah tu. Dia nak fatwa gitu. Tapi kerana cinta pada dunia tu, dia berlepas diri daripada kulit. Tengok Allah Taala gambar. Bacalah kisah pada orang yang mana kami bagi pada mereka ilmu. Siapa dia ni? Kalau dia ada tafsir ada Bal'am, Hudai Yahudi ni tak ada. Tu cerita Israiliyat belaka. Tak. Cerita umum gini kita boleh faham Quran ni. Dia tak ada sakut dengan siapa-siapa. Apatah lagi dengan Umayyah bin Salt, seorang Yahudi di Madinah. Ni ayat surah ni di Mekah. Di Mekah. Kalau dikaitkan dengan dia, kisah dia tu menyerupai hak ni, dia kait dengan hak ni. Kisah Bal'am, kalau kata dalam Israiliyat tu yang asalnya beriman kemudian kufur dengan Taurat, kait dengan hak ni. Kisah tu dikait dengan hak ni. Ayat ni tu tak, ayat ni panduan pada semua orang. Di mana-mana ulama-ulama. Sebab tu ayat ni bukan pada Bal'am, bukan pada Umayyah bin Salt, tak ada. Ayat ni pada semua ulama-ulama Bani Israel ke, ulama umat ni ke, tak, yang tidak ikut kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kebenaran tapi tidak ikut kebenaran yang ada dalam kitab Allah. Yang tahu hukum Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ikut hukum Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ayat ni belakang. Dan Allah Taala suruh kita ambil iktibar. Dia Allah Taala cerita ni dalam siap dia berkenaan dengan kitab Allah surah ni. Tak, suruh ikut kitabun fus, Allah Taala bagi sebuah kitab yang agung yang kami turun pada kamu, jangan kamu sakak ikut. Jangan kamu rasa bersakak. Tak, seperti mana ulama ni sakak ni. Dia tak ikut ni sehingga Allah Taala gambar kita tengok fansalakha minha, dia berlepas diri daripada ayat-ayat Allah, daripada perintah-perintah Allah, seperti mana kita cabut kulit daripada kambing, daripada lembu, daripada unta. Begitu payah sekali. Dia kerana apa? Kerana nak dunia. Fa atba'ahu syaitan fakana, lalu syaitan pun ikut dia. Dia ikut syaitan dia. Fakana minal ghawin. Lalu jadilah dia orang yang sesat. Orang ghawi ni sesat dengan pilihan. Sesat ghawi ni ya beda dhalin, ghawin dah. Dhalin sesat dengan salah, silap faham.
Silap bila royak mukabarah. Tu rawi ni tahu dah sesat pilih juga. Sebab apa kerana dunia. Dia dua ni Allah Nabi pada Nabi kan surah Wan Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa tan bagi. Teman kamu ni Nabi sallallahu tidak pernah sesat dan salah pun tak, apatah lagi dengan pilihan dia pilih sesat. Ni benda ni tak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini Allah fakana minal ghawi. Jadilah dia ni orang yang mana sesat dengan pilihan sendiri. Tahu perintah Allah langgar, tahu larangan Allah langgar. Walau syi'na Allah kata, kalau kami nak la rafa'nahu biha, nasya kami boleh akak dia. Walakinnahu, tapi dia telah pilih dengan ikhtiar dia tu. Kalau kami nak, kami boleh akak dia, kami boleh muliakan dia dengan sebab melalui perantara kita Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mulia. Allah nak beritahu. Kalau kami nak dengan ijbari lah, Allah beritahu. Tapi tidak kan, kerana ikhtiariah yang diberi itu dia pilih akhlada illa dia pilih nak jatuh di atas bumi ni. Kerana apa? Wattaba'a hawa, kerana ikut hawa nafsu. Ni bahaya. Sebab tu kita kata umum gini lebih puas hati lagi. Jadi kalau Bal'am masuk, kalau Umayyah bin Sa'd masuk, kalau ulama Bani Israil semua kita baca tu masuk dari ni belakang. Kalau umat ni pun, ulama umat ni pun masuk dari ayat ni. Tapi Allah dah bagi tahu dalam ayat ni kan, sebenarnya ulama sakak juga. Tak, bukan ulama mana orang yang tahu kebenaran, tak boleh ikut kebenaran kan, kerana jawatan dia, kerana kedudukan dia, kerana gaji dia, kerana hakikat sebenarnya dari jiwa kecil dia ni masalah dia kan. Dia nak berlepas dengan kebenaran itu, Allah Taala gambar seperti mana seekor kita nak tarik kulit kambing tu daripada jasad dia tu. Dia sifat kebenaran dia lagu tu sebenarnya. Payah juga sebenarnya. Tapi kadang dunia tu menyebabkan dia cabut juga. Allah Taala perumpamaan dia seperti mana anjing. Seperti mana anjing. Allah nak bagi tahu. Ulama dah guni seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Mana seperti anjing yang mana sentiasa jelai lidah, dak orang panggil apa? Jela dengan dunia. Tak. Allah Taala bagi tahmil alaihi yalhath atau tatruk. Kalau kita bawa dia begitu juga, kalau biar begitu juga. Allah Taala gambar jela dengan tubik lidah, air netik semua. Lidah jelai, duk nganga mulut tu, jela dengan dunia gini semua. Ni bahaya. Sebab tu kita baca surah Al-Qasas sekarang. Allah Taala sifat ke ahli ilmu ni kan? Alladhina utul kitab, faqala alladhina utul kitab wailakum thawabullah. Tak. Allah gambar bila Firaun tu biik dengan kenderaan dia, dengan kemewahan dia kan tak? Orang yang nak dunia tu kan, kalulah aku dapat seperti mana Qarun. Allah kata berkata orang yang mana diberi pada mereka ilmu. Ya. Ahli ilmu ke apa dah ilmu? Dia tegur orang, wailakum, pelik apa mu ni? Ganjaran, balasan daripada Allah, pahala daripada Allah lebih baik lagi daripada apa yang Qarun buat. Qarun tunjuk. Mana ahli ilmu di sisi Allah ni siapa? Orang yakin dengan akhirat, yakin dengan amalan. Yakin dengan amalan daripada kita lebih baik. Sebab tu kita kena ada dalam majlis kita, rumah kita kan tak? Di masjid kita kelebihan hadis-hadis berkenaan kelebihan amal. Kita kena sentiasa dengar. Tak, supaya wujud keyakinan bahawa amal lebih baik lagi. 2 rakaat solat sunat lebih baik lagi. Tak, 2 ayat Quran lebih baik daripada dunia dari sisi. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik lagi. Dia kena sentiasa dengar. Sebab hadis fadail ini pun daripada Nabi juga. Ni cara Nabi tarbiyah para sahabat. Tak, bukan hadis fadail ya. Tak. Hadis fadail ni kita nak faham hadis. Tak, nak faham kepentingan sembahyang, nak faham lagu mana kedudukan nilai amal tu. Nilai sembahyang, nilai sedekah, nilai ihsan, nilai puasa, nilai qiyamul lail tu. Kita nak tahu nilai di sisi Nabi ke apa dia? Hadis fadail. Tak tahu. Dengar kita dengar beginilah keyakinan pada amalan itu mari dari hati kita, barulah jadi seperti mana ulama-ulama Bani Israil yang tegur tu kan, bagi tahu wailakum, dak pelik pakmu ni yang terkesan dengan Qarun ni, thawabullah khair, pahala daripada Allah lebih baik lagi. Tak, ajaran Nabi Musa. Sebab Nabi Musa tak ada ke satu. Kau ikut Nabi Musa ada ke apa dia? Qarun ada ke apa dia? Qarun ada segala-galanya. Nabi Musa tak, kita baca surah ni kan, Bani Israil kata, wahai Musa, mu mari sebelum mari pun kami gini, lepas mari gini. Mana Nabi Musa tak ada ke satu. Lalu Nabi Musa ke apa dia kata? Ista'inu billah, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersabarlah, semayalah, bina jadilah rumah kamu kiblat tempat semaya. Bagi amalan-amalan. Sebab tu ahli ilmu tu puas hati dengan Nabi Musa, bagi tahu nilai amal tu. Pas kita tak ada nilai amal, kita tak tahu nilai amal, kita nak tahu lagu mana, kita tak baca hadis. Kita ingat kalau kau baca hadis fadail ni, orang sesek jahil. Kita nak hadis-hadis ahkam dia gini. Kita tak baca, tak ya? Tu daripada Nabi belakang. Dia ni baru tahu nilai amal tu. Baru ni baru bagi kekuatan untuk kita beramal.
yakin dengan janji Allah ni dalam amal ni satu tuntutan. Bukan setakat beramal dengan yakin dengan janji-janji Allah ni, dia panggil ihtisab. Dipanggil ihtisab dalam amal. Dia ni yang berlaku pada ulama-ulama dahulu ni, kesal daripada tak ada nilai, amal yang tak ada nilai. Sebab tu tukar dunia, dia nampak dunia ada bernilai. Sebab tu fatwa dia jadi seleweng, pendapat dia jadi terseleweng. Sebab apa? Sebab nilai-nilai dari Taurat, nilai-nilai dari amalan-amalan Nabi Musa ni tak ada bagi dia. Yang ada nilai dunia. Dia Allah Ta'ala gambar ke sifat ulama yang mana jelas dengan dunia ni seperti mana seekor anjing jelas. Tak. Gambar pun jelas, tak, biar pun jelas. Ini sikap yang menjijikkan. Dzalika mathalul qaumil ladina, itulah perumpamaan orang yang mana mendustai ayat kami, perintah-perintah kami. Faqsusil qasas, bacalah kisah mereka wahai mak, mudah-mudahan mereka dapat ambil pengajaran. Sa'a masalul qaumil ladina, sungguh buruk perumpamaan orang yang mana Allah Taala jadikan orang yang mana mendustai ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadhlimun, dan mereka mendustai ayat kami dekat diri mereka, dan mereka ni orang yang zalim. Man yahdillah, kemudian Allah Taala bagi kita dia. Jadi nak petunjuk lagu mana? Man yahdillah fahuwal muhtadi, petunjuk daripada Allah. Siapa Allah Taala bagi hidayah, fahuwal muhtadi, dialah yang dapat hidayah. Kama yudlil, siapa dia yang Allah Taala sesatkan, maka itulah orang yang rugi, Tapi siapa dia orang yang dapat hidayah? Dia orang yang nak hidayah. Orang yang tak hidayah ni orang yang tak memikir. Walaqad zara'na ni Allah Taala bagi tahu dalam Imam Muslim datangkan hadis-hadis selepas ayat ni kan tak? Sifat-sifat ahli neraka. Tak. Sifat-sifat ahli neraka ni orang bodoh-bodoh. Orang bodoh-bodoh. Tak. Ani bodoh. Tak guna kewarasan dia. Tak. Untuk fikir akhirat. Walaqad zara'na, Allah Taala bagi tahu. Sesungguhnya kami telah jadikan, Allah Taala kata kami jadikan neraka jahanam ni untuk banyak di kalangan manusia, di kalangan jin dan manusia. Kerana jin dan manusia. Allah Taala kami telah jadikan neraka jahanam khusus ni banyak di kalangan yang menetap dalam ni jin dan manusia. Lagu mana ni? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka ni ada hati. Hati dia tu dah bukan qulub sini dalam bahasa Quran, bukan hati kita terjemah hati kan. Dalam bahasa Melayu kita ni hati, dalam bahasa Melayu kita hati yang mana tempat memikir, tempat menanggung kesedihan, kerinduan, keperitan tu, beza tu hati dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab qulub ni jantung kan. Tapi kita terjemah hati, tapi hati dalam bahasa Arab kabid. Tak, kabid. Tapi Allah Taala panggil qulub. Orang bahasa Arab pun panggil qulub juga. Tapi qulub dalam bahasa Arab, kalau tubuh pada manusia ni, qalbu ni jantunglah. Jantung. Dia jantung zahir pun memang dia. Jantung ni memang peranai juga. Dari sudut pemikiran manusia sebenarnya. Bukan kata bagi peranai tu kita punya hati kita tu. Tak. Tapi dalam istilah orang Melayu hati maknawi lah. Hati maknawi. Sini pun qulub pun bukan semata-mata zahir dalam tubuh kita tu. Tak belah kiri kita. Tapi sebenarnya dapat bezakan di antara hak dengan batin. Dapat memahami sesuatu. Dapat tahu hak. Benda tak betul, benda betul. Hak ni maksud ni. Allah kata lahum qulub, mereka ada benda-benda lagu ni. Ada sumber kekuatan untuk membezakan hak dengan batin, tapi la yafqahuna biha. Tapi dia tak guna untuk faham hakikat. Tak. Walahum a'yun, dia ada pandangan ni sumber ilmu. Ada mata tapi tidak melihat dengan basirah, tidak menilai. Ada pendengaran untuk boleh dengar kebenaran tapi tak seguna. Ulaika kal anam, itulah orang yang mana seperti binatang ternakan. Balhum adal, bahkan mereka teruk lagi daripada binatang ternakan. Binatang ternakan ni tak ada kewarasan. Ulaika humul ghafilun. Allah Taala gambar kan, ghafilun. Itulah mereka yang ghafil. Bahaya ghafil. Tak mikir gaya. Lah ni tak mikir apa dia? Boleh puasa duk mikir. Baju gaya. Tak kuih gaya. Ada lepas lagi ni. Duduk hidup dalam gambar dia dak. Hari waktu pak boleh makan lemah. Apalah dia ni? Apa gambar dia? Ghafil. Mana? Oleh kerana dia sibuk dengan benda lain, sebab dia ghafil. Ghafil ni kerana kita tawajjuh pada benda lain. Tak. Kita tawajjuh benda lain. Dia dipanggil ghafilun. Tengok Allah Taala gambar. Apa jadi lagu ni? Bukan tak ada. Dia ada kewarasan, dia ada pendengar, dia boleh. Tapi kerana dia tawajjuh pada benda lain. Sebab tu kena orang lagu ni kasih belah ni. Kita kena pergi jumpa. Cari jalan. Tak. Cari jalan. Tak tidak tak sesat. Tak sesat. Walillahil asma'ul, kan punca ghaflah masuk neraka. Allah. Dia ada orang yang menentang dalam Quran, orang menentang. Dia ada ghaflah. Tak. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah nak bagi tahu. Kiamat hampir berlaku dah.
Hisab apa yang berlaku dah. Tapi kebanyakan manusia Allah Taala bagi tahu duduk dalam ghaflah. Bahaya ghaflah. Ghaflah ni orang tak ada isu. Tak. Sembahyang Jumaat tak ada isu dia. Tak. Sembahyang rapat tak rapat, dia tak ada isu. Nak sembahyang tak ada isu. Tak ada isu belakang. Bab agama ni tak ada isu dia. Dia kadang-kadang dengar balah kat bunyi tu lebah balah macam tengok dia Facebook dah. Sebab dia tak ada isu. Sebab tak ada isu dia tak ada fikir benda lagu ni. Tak ada fikir. Dia orang lagu ni dia ada ramai orang lagu ni. Tak orang lagu ni. Isu dia kalau dia kat tak baju gaya, nasi gaya, tak semua kait dengan gaya nak hidup. Dia bahagia dia tu bila adik-adik balik jumpa gaya pakai baju baru boleh bagi duit gaya. Kehidupan dia lagu ni. Tak kehidupan lagu ni. Semaya gaya. Tak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah segala nama-nama yang baik, yang terbaik, bukan yang terbaik, al-husna. Milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Allah ataupun Allah SWT memiliki nama-nama yang terbaik. Berarti kan juga dalam Quran kan kita sifat Allah, nama Allah. Dalam Quran tak ada sifat. Nabi pun tak ada sebut sifat. Tak ada. Sebut semua nama belakang. Tengok walillahil asmaul husna. Kita sebut sifat. Sifat tidak disebut. Biasa sifat disebut dalam Quran tak molek. Subhanallah amma kanu yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Dan soalan kata sifat ni kata yang mana tidak diguna untuk Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang agung, Fad'uhu biha. Maka doalah melalui perantara nama dia. Wadharul ladzina yulhiduna fi. Dia biarkanlah berkenaan dengan orang yang mana yang telah ilhad berkenaan nama, yang telah hubah, yang telah tahrif berkenaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ni diturunkan di Mekah kan? Orang Mekah ni tahrif mana Lat, Uzza ni sebenarnya kalau kita perhatikan tak, mesti ada Lat ni mesti daripada la ilaha, daripada Allah, daripada apa? Illallah kah, daripada Allah kah? Lat. Daripada kata akar dia tu. Mana ada Uzza daripada Aziz Allah. Saya akan buat gitu. Tak. Dia tak bagi soreh tapi awak ni dia akan ubah. Dia panggil ilhad dalam berkenaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kita tak boleh kecek tentang Allah melainkan daripada Allah. Asalnya kita tak boleh kecek tentang Allah Subhanahu, kita tak boleh namakan Allah Subhanahu melainkan daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni jalan paling selamat sekali. Jalan paling selamat sekali. Tapi orang kita duk zikir ke tak? Nama Allah ada. Nabi bagi kita ada ke ada 99 nama kan. Tapi kita duk zikir ke apa dia? Tak, dalam Asy'ariyah ke? Apa dah? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuh. Tak ada. Duk zikir hak tu pula dah. Tak, zikir hak tu pula dah. Tak. Kita tak nafi hak tu makna benar, tapi satu benda benar, benda yang bahas, satu lagi benda yang mana kita duk ajar untuk di lafaz untuk takarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak. Allah Taala ada sebut. Allah Taala yang tahu tentang dia. Lagu mana nak sebut dia ajar belakang dah. Dia ajar belakang dah. Dia Allah Taala lagi kita wadarul ladzi. Jangan tinggallah berkenaan dengan orang yang mana yulhiduna fi asma'i. Yang mana reka bila sebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Tak reka. Sayuzawna ma kanu ya'malu Allah. Mereka akan dibalas dengan apa yang mereka buat. Sebab tu kena hati-hati. Tak. Dia datang ke syubhat-syubhat, dak ajar zikir-zikir, pelik-pelik. Tak, pelik-pelik. Kalau zaman kita sekarang ni kan, zikir hu. Dia jadi lagu tu. Ustaz, la ilaha illallah ada, la ilaha illallah. Nabi Musa minta ya Allah bagi aku zikir yang tidak pernah kau bagi pada orang sebelum ni. Allah nak kata la ilaha illallah. Nabi Musa kata ya Allah, la ilaha illallah, semua para nabi dapat la ilaha illallah. Nak zikir khusus. Allah kata wahai Musa, sekiranya la ilaha illallah duduk di sebelah daci, langit dan bumi itu duduk daci. Berat lagi la ilaha illallah untuk puas hati kan. Tak. Tidak ada yang lebih hebat daripada la ilaha illallah. Tak. Tapi tengok, ni ahli zikir ajar lagu tu, tengok. Hebat dah ke jadi lagu tu pula. Sepatu hebat ni ajar pada kita hok molek sekali. Dia kalau hebat dah jadi buat Allah SWT, hok Nabi tu jadi hok dia. Sebab sebenarnya kalau dakwah tanpa panduan daripada kita Allah, lama-lama dia jadi orang kepada Allah, pada dia ajar. Dia tengok Allah, ni termasuk ayat lagu ni, ayat yang mana Allah Taala larang. Jangan kamu kena tinggal. Biarkan orang yang mana duduk sibuk, duduk reka-reka nama-nama nisbah pada Allah SWT. Suruh lagu ni boleh juga, ayat lagu ni boleh juga. Tak ada.
Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq. Ni ayat seterusnya ni, ayat ni untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala begitu ada di kalangan hamba yang kami jadikan umat ni, wa mimman ada di antara makhluk yang kami jadikan sebagai umat, satu umat, yahduna bil haqq wa bihi, yang mana mereka akan berjalan dengan petunjuk yang benar dan mereka berhukum dengan hukum yang benar. Tengok. Siapa dia ni? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni baru nak cerita hal kita ni. Nak cerita hal kita supaya kita jadi umat yang terbaik. Tak. Umat yang mana yahduna bil haq, dak dibimbing dengan hak. Apa dia hak tu? Quran, kitab Allah, mana Nabi. Dan juga wa bihi ya'dilun, berhukum dengan adil. Walladzina kadzabu bi ayatina, orang yang mana mendustai ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya Allah beritahu, orang yang tak puas hati dengan kami ni, dak kami akan sanastadrijuhum min, kami akan perangkatkan mereka dekat mereka tak sedar. Istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesenang boleh kunci pintu tu. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Taala bagi orang yang mana mendustai ayat kami, perintah-perintah kami, mendustai perintah-perintah kami, siapa peringkat Allah Taala bagi tahu kamu, ni hukum ni bahaya. Allah Taala akan datang ke keadaan istidraj. Mereka dia tak khabar. Sebab tu bahaya, bukan kita tak laksana perintah Allah kan, hukum Allah tidak dilaksanakan, bukan dia amal gitu. Allah Taala akan buat suasana tu tak ada rasa gegap pun. Oh, ni bahaya. Tak ada rasa gegap pun, tu bahaya. Tak. Wa umli lahum innaka, kami biarkan mereka. Allah Taala bagi tahu. Biarkan perangkat Allah SWT. Sesungguhnya perangkat aku ni kemah, Allah Taala bagi tahu. Awalam yatafakkaru, mereka tidak fikirkah berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ma bi sahibi min jinnah, bahawa teman mereka ni bukan gila. Tak, orang Mekah tuduh Nabi gila. In huwa illa nadhirun, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan seorang yang mana beri peringatan yang nyata. Awalam yanzuru, mereka tidak perhatikah pada kejadian langit-langit dan bumi, apa yang Allah jadikan. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, mudah-mudahan dah hampir dah ajal-ajal mereka boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, kalau dengan Quran ni manusia tak boleh beriman. Tak, maka dengan apa lagi manusia nak beriman? Allah Taala beritahu, may yudlilillah, siapa yang Allah Taala sesatkan maka tak ada siapa boleh bagi hidayah. Wa yadharuhum, oleh kerana itu biarkanlah mereka wahai Muhammad tenggelam dalam kebutaan mereka tu. Yas'alunaka anis-sa'ah, mereka tanya kamu tentang hari kiamat. Tak, bila cerita tentang kiamat, bila cerita tentang azab kan, mereka nganing, tanya ni nganing. Ayyana mursaha, tak, mereka tanya kamu tentang kiamat, ayyana mursaha, mereka jawab, tak, bila benda tu berlaku, jauhlah kau berlaku. Tak, qul, katakanlah, innama ilmuha inda rabbi, waktu tentang kiamat ni hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqta illa Allah Taala tidak akan zahirkan waktunya kepada sesiapa pun yang tidak, yang la yujalli liwaqta illahu, Allah Taala tidak akan zahirkan waktu daripada sesiapa pun. Yang tahu ni tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ni Quran bagi tahu. Tak. Bila kiamat, ilmu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tak syekh mengaku, tak tahu waktu kiamat ke ada Allah. Kita boleh tolak mentah-mentah. Tapi muka pintu dia bukan pintu tu, tak? Bukan pintu ilmu kan, pintu taksub ni tak lihat apa. Tak. Boleh le Quran ada. Tak, sebab tu umat ni jauh kan tak? Kena tipu kau kayak gitu. Di Kelantan kita ni ada tak syekh ni, tak syekh tarikat ni tahu waktu kiamat. Tahu kiamat tu, dia tahu kiamat satu orang tu nak mati bila. Tak. Kalau bai'ah dengan dia kan tak? Kita boleh tahu tarikh mati. Oh, boleh tahu tarikh mati eh. Lepas tu boleh buat amal lah kelebihan dia. Siapa tak sih? No. Ada orang ikut. Orang tu makan. Tak. Dia zahir soleh nampak. Tapi ini dia punya kefahaman dia, bahaya. Tak, orang ikut. Dakwah tahu tu karut dah. Dakwah tahu tu batil dah, boleh tahu dah. Tapi ada orang lagi tu. Tak. La yujalliha illahu. Kalau tarikh mati dia tak mati tak? Hidup semua lagi tak? Syekh doa. Syekh doa panjang dengan Allah SWT. Pandai dia. Kalau orang itu mati sebelum tarikh dia tu tak? Dia langgar patah larang tak? Ada buat kamu. Kena macam. Tak kena tipu macam. Tak. Kena tipu macam. Tak. Nabi pun tak tahu. Nabi tak tahu kan? Tak. Nabi tak tahu. Perkara gaib. Sakurat fis samawati wal ard. Tak. Allah Taala bagi tahu.
Saqulat fis samani azamat fis samawati wal. Sungguh besar tidak benda kiamat, benda yang mana perkara gaib, tak sama ada di langit ataupun di bumi. Kalau benda tu berlaku tu benda yang sangat besar. La ta'tikum illa baghtah. Dia kiamat ni tidak datang melainkan dengan tiba-tiba. Manusia tak suka belakang. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka tanya kamu seolah-olah mereka anggap kamu ni tahu belaka. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad, ilmu tentang kiamat hanya di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Qul la amliku li nafsi. Allah Taala suruh Nabi kata ni, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi. Aku tidak dapat memiliki, aku tidak boleh bagi manfaat pada diri aku sendiri, dan aku tidak boleh bagi mudarat pada diri aku sendiri. Siapa orang lain? Illa ma syaa, kecuali bila Allah Taala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib. Kalau aku tahu perkara gaib, lastakthartu minal khair. Nabi beritahu, nasib aku akan buat banyak lagi perkara gaib. Cak Nabi sendiri. Wa ma masani yasu. Dia tentu sekali tidak menimpa aku perkara tak molek. Tak, Nabi kena sihir, Nabi dak luka dalam peperangan. Tak. Jadi Allah Taala bagi tahu hakikat-hakikat. Sebab Nabi pun diuji juga. In ana illa nadhirun wa bashir. Sesungguhnya aku ni hanya pemberi ancaman dan bagi berita gembira untuk orang beriman. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang jadikan kamu asalnya daripada jiwa yang satu asalnya, jenis yang sama. Dia kemudian daripada jenis yang sama tu dia jadikan pasangan kamu, isteri kamu, suami kamu, untuk kamu tenang bersama dengan dia. Ni maksud suami isteri ni Allah Taala bagi tahu. Untuk bersama, untuk ketenangan, untuk bina ketenangan jiwa manusia lagu tu. Falamma taghasha. Ni cerita ni Allah Taala datang ke kesimpulan apa yang berlaku pada zaman jahiliah. Nikmat daripada Allah tapi suruh orang lain, semua orang lain. Allah bagi tahu. Kami yang jadikan pasangan manusia nikah dengan jenis dia. Maka falamma taghashaha, bila dia bersama kemudian mengandung, dak mula kecil kemudian jadi sempurna, dak bila kandungan sudah besar, maka dia doa pada Allah ni. La in ataitana, kalau kamu bagi pada kami anak yang soleh, maksudnya anak yang sempurna, tak cacat. Dak anak hadiana, anak jatah, lana kunanna minasy. Pasti kami jadi orang yang bersyukur. Doa pada Allah. Dia tahu dah masa ni tak ada orang boleh selamat. Bukan bahala tu, bukan bahala ni. Ni orang masyarakat Mekah. Allah Taala gambar kepada dia. Dak bila berkait dengan hidup dan mati ke dak Allah lalu mereka doa. Ini keadaan masyarakat Mekah. Falamma atahum as-salih. Bila kami bagi pada mereka berdua anak yang soleh, anak yang sempurna, sihat, dak ja'ala lahu syuraka fi ma atahum. Lalu dia jadikan dia sekutukan Allah SWT dengan anak dia tu, tak dengan berhala-berhala lain. Dia pergi terima kasih ke berhala tu pula. Tak giata buah-buahan. Dia anggap berhala tu pula. Doa pada Allah SWT bahagian jaga dia ni. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Tengok ni. Adakah mereka syirik dengan suatu yang mana, suatu benda yang mana, apa manusia takluk dengan selain daripada Allah, yang mana tak buat apa satu, mereka pun dibuat. Ajib. Tak. Kalau kata orang Buddha ni duk seru dewa-dewa tak. Apa dia buat dewa? Allah juga. Dia pun tahu Allah belaka buat. Tak tocak-tocak ke tahu ke langit apa dia buat Allah, semua Allah buat. Tak. Tengok tu. Dewa ni buat apa, dia tahu agak satu. Dia buat Allah juga sebenarnya. Tengok Allah Taala cerita. Mereka syirik dengan suatu benda yang mana tidak mencipta sesuatu apa pun. Tak ada buat gapo pun sebenarnya. Hatta Nabi Isa sendiri, kenapa dia Nabi Isa situ? Tak ada nak ayat. Tak, daripada dia sendiri. Wa hum yukhlaqun. Sedangkan mereka diciptakan semua tu wala yastati'una lahum nasr. Dan mereka tidak dapat bagi pertolongan pada diri mereka sendiri, dan mereka berhala-berhala mereka tidak dapat nak bagi pertolongan pada orang lain, dan juga tak dapat nak menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'un. Sedangkan kamu mohon pada mereka petunjuk, mereka tak dapat bagi pada kamu. Sawaun alaikum, sama saja kamu doa ke tak doa ke, tak, sama saja. Mereka tak ada kesan kepada dia sebenarnya. Hakikat innal ladzina tad'una min dunillah, sebenarnya kamu suruh selain daripada Allah tu, hakikat sebenar kalau zaman dia hamba seperti kamu juga. Tak, sama ada malaikat ke, sama ada nabi ke, hamba seperti kamu. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum. Doalah pada mereka, cuma minta pada kamu. Nasib mereka tidak akan dapat terima doa kamu. In kuntum shadiqin. Cuba perhati berhala-berhala kamu ni. Alahum arjulun yamshuna, dia ada kaki ke boleh jalan, ada tangan kau boleh gerak, ada mata kau boleh melihat, ada telinga kau boleh dengar. Tak boleh belakang, tak boleh buat apa. Tak. Harap kau orang belakang. Jadi Tuhan apa lagu tu, qul du'u syurakaakum. Kalau gitu doalah pada summakiduni falatun. Kamu boleh doa, tak minta dengan
dengan berhala-berhala kamu tu, kemudian bagi mudarat pada aku. Summakidu ni, kemudian buat perancangan untuk hancurkan aku. Fala tu, jangan bagi tahu tengok Nabi tu. Ni ajak ni kita tak berani nak kecek ni. Yang orang sama kita ni. Tak. Dia jumpa tak cari kepada royak pada berhala belakang ni. Mengata ada Tuhan ada bagi mudarat pada aku belakang. Tak usah tangguh-tangguh ni. Ni dakwah Nabi ni. Allah nak suruh ni. Tak, kritik ke tak? Tengok boleh buat apa ni? Tak gok ke tak ada mata, tak ada gambar, tak ada gini-gini. Tak, sekarang ni panggil belakang berhala musuh belakang ni, tak bagi mudarat pada aku, jangan tangguh-tangguh lagi. Inna waliyallah, sesungguhnya pelindung aku Allah. Dia kena ayat lagu tu. Dia kena ayat lagu tu. Dia kena girat lagu tu. Tak. Ni sama kita ustaz ada ni. Jangan dia berani sangat Nama keng ngosek kan. Berapa kan? Dia pun ada faham kita juga kan. Dia pun faham bahawa berhala tu boleh bagi mudarat juga ni. Bahawa mukmin kalau kena pun Allah juga ini. Hakikat sebenar. Hak mereka seru tu hak mereka seru kan yang jadi belakang kan. Yang jadi kemah-kemih tu tak car tu belakang dak. Nak beranak pergi doa, nak nego pergi doa, jadi kan. Jadi sesah masalah. Anak dia ada masalah gapo-gapo pergi suruh tok lebar dia doa jadi. Siapa dia buat jadi? Allah juga kan. Hak penyakit jadi sembuh Allah sembuh kan. Bukan berhala dia. Berhala dia tak ada kaitan dengan dia. Tak ada kan? Ada tak ada serupa seperti yang Allah Taala bagi. Sama saja. Mu doa kau mu tak doa kau sama ya. Dia tak pergi apa dia. Sebenarnya buat jadi hanya Allah juga. Ni orang mukmin. Tak hakikat sebenar. Dia memang lagu tu. Cuma dia ada jin-jin dia. Sebab tu sebenarnya kalau kita berjalan gini tak, dia tak bagi mudarat, takut kamu. Inna waliyallah. Tengok Allah suruh Nabi kata gitu. Inna waliyallah. Sesungguhnya pelindung aku hanya Allah. Dia Allah lah nazzalal kitab, yang menurunkan Quran ni. Wa yatawalla salihin. Dia Allah lah pelindung orang soleh. Walladzina tad'una min dunihi, yang kamu suruh selain daripada Allah, la yastati'una nasrakum, tak mampu untuk tolong kamu, dan juga tak mampu untuk tolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda, bila kamu mohon pada dia supaya bagi petunjuk, mereka tak dengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yanzurun. Kamu je sangka mereka lihat kamu, benarnya mereka tak lihat. Tengok dia buat mata gitu, tak lihat. Tak ada penglihatan. Khudil afwa wa mur bil urfi wa arid anil jahili. Ini panduan kita ni. Khudil afwa, tak sabarlah. Kan hakikat dia Allah nak bagi tahu. Tapi wa mur bil urf, suruhlah buat perkara yang molek-molek. Tak, wa arid anil jahilin, berpalinglah kamu daripada orang jahil. Wa imma yanzaghannaka syaitan. Kemudian Allah Taala ajar ni, bila mari gangguan daripada syaitan, bisikan-bisikan lama ke, dak kena ganggu kajing ni, kecek lagu ni. Dia tak kena sudi kat orang ni tak. Ni Allah Taala ajar pada kita ni. Bila mari gangguan daripada syaitan, nazghun fasta'iz billah, minta lindung daripada Allah. Itu yang besar. Bismillahilladzi la yadurru, ni besar ni. Tak. Nabi kata apa dia baca pagi selamat, baca betul selamat pagi. Tak. Apa nama orang Deban? Ya. Kita kan jumpa orang Deban, zaman dulu gitu, zaman ni muka tak ada zaman dulu kan tak. Lagi masuk kampung tu kan tak. Dia mau masuk kampung tu sebut nama kawan. Amal lalu. Tak. Kawan anak buah dia tu. Lah ni begitu gesa-gesa ke tak? Lagi kawasan mana? Dia mau pok mana ni? Kawan pok ni. Pok Neblah. Pok Neblah ke, pok lapar-lapar ke, pok gesa, pok yakuza ke tak? Sebut nama ke tak? Amal. Ni manusia guna. Ni manusia nombor 8 ni. Allah SWT ajar nak suruh Nabi ayat pada kita ni. Baca bismillahilladzi. Sebut nama aku. Sebut je nama aku. Tak akan bagi mudarat padamu sama di langit ataupun di bumi. Allah bersama dengan Allah SWT. Betul Allah Ta'ala ajar lagu ni. Dia kena ada himmah ni, jiwa ni, mukmin. Tak. Zikir-zikir Nabi ajar ni, dia di sebalik zikir itu ada kudrat Allah SWT. Ada kudrat Allah. Dia Allah yang atur belakang. Fasta'iz billah, minta lindung dengan Allah. Dialah Maha mendengar, Maha mengetahui. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza. Sesungguhnya yang bertakwa bila mereka diganggu oleh syaitan. Tengok dia diganggu oleh jin ni. Jin mai ganggu kan? Mbak ni cabar apa ni tadi kan? Tak. Orang bertakwa ni bila mereka disentuh oleh syaitan, oleh jin, tak tadhakkaru, bila teringat tu fa idza, ingat pada Allah, zikir pada Allah, maka lepas tu dia akan jelas lalu. Fa idahum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yaksirun. Allah nak bagi tahu dia ada saudara mereka sama ada manusia atau jin ni duk usaha untuk sesatkan mereka dalam untuk teruskan untuk meneruskan supaya manusia ni disesatkan oleh jin, oleh suasana tu. Thumma la yaksirun, dan mereka tidak pernah berkurang. Dia usaha dia lagu mana? Wa idza lam tu ayat tu. Wa idza lam ta'tim bi ayatin, bila kamu tidak dapat bawa ke bukti, tak seperti mana permintaan mereka orang Mekah.
minta daripada Nabi datangkan mukjizat yang luar biasa mengikut permintaan mereka ni. Datangkan sungai di Mekah, tak, datangkan Mah, tak. Kalau Nabi ni benar-benar daripada Allah SWT. Allah Taala kata wa idza lam ta'tim bi ayah, bila kamu tidak dapat bawa ayah yang mereka minta daripada Nabi, apa dia tengok ni? Qalu laula ijtabaitaha. Tak, mereka kata kepada Nabi, tak boleh ngejah lah. Laula ijtabaitaha. Tak, laula ijtabaitaha. Kamu sendirilah ejah lah. Tak. Minta bodek lah Allah Taala lagu mana ejah kamu. Tak boleh ke? Kamu kan Rasulullah. Tak, itu sah. Yang kedua, tak, orang Mekah. Tak, mereka tak suka, tak boleh nak ikut Nabi sebab sakut dengan Quran. Jadi hak Nabi royak tu mereka tak boleh nak ikut lagi. Jadi mereka minta dengan Nabi SAW, tak, kalau boleh hak ni tak sah lagi. Tak. Wa qalu laula ijtabaita, mereka kata wahai Muhammad tak boleh hijah kau. Tak. Hak ni biar dulu. Hak ni kalau royak kat orang kita nanti terima ni. Tak sah. Mereka nak ikut Nabi berdasarkan pilihan mereka. Sedangkan Islam ni taslim pada Allah belaka. Ni payah. Allah Taala kata kul, katakanlah innama attabi'u ma yuha, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya ikut apa yang diwahyu pada aku daripada Tuhanku. Ini tugas Nabi. Nampak? Tengok tekanan yang Nabi hadapi. Nabi tak boleh nak kata ni dah. Sebab ni asah dia. Tak. Atas nama dakwah qana qatu qana tak boleh. Atas nama tasbih fitnah pada agama, langgar perintah Allah Taala. Ini bukan cara kita, bukan cara Quran ni. Tak. Keadaan Nabi lebih teruk lagi. Cuba faham hakikat ni. Tak, orang Mekah mari riwayat pada Nabi ngajah. Tak boleh ngajah kau. Tak, kamu kan Rasul. Ngajah lah. Ubahlah sikit. Tak, sebab Nabi sebagai orang itu. Allah Taala kata kul, kata innama, sesungguhnya aku hanya hasar innama tu. Hanya ikut apa yang diwahyu pada aku daripada Tuhanku. Hadza basair min. Inilah tak, petunjuk daripada Tuhan kamu. Basair ni hakikat-hakikat yang benar daripada Tuhan kamu, wa hudan, petunjuk dari rahmat liqaumin yu'minun. Oleh kerana itu fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum, bila dibaca Quran pada kamu maka dengarlah, bagi perhatian, tak, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Wadhkur rabbaka fi nafsika, ditunjuk pada Nabi pada umat dia, pada kita, sumber kekuatan kita. Zikirlah pada Tuhan kamu sentiasa bila bersendirian, dengan cara tadarruk, dengan cara merendah diri, dengan cara khifah, dengan cara dekat dia takut, dekat merendahkan suara. Wadunal jahri minal qawl, jangan kamu meninggikan suara. Bil ghudwi wal asar, di waktu pagi dan waktu petang. Wala takum minal ghafilin, jangan kamu jadi orang ghafil. Ini dai. Tak, sumber kekuatan kita Quran dan zikrullah. Innal ladzina inda rabbika, dan ketahuilah, tengok Allah Taala target kita ni. Ketahuilah sesungguhnya di sisi Tuhan kamu ni ada lagi makhluk hebat-hebat daripada arah siapa ke bumi ni. Mereka la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak ada kesombongan langsung untuk taat pada Allah, untuk ikut Allah Subhanahu wa taala, dan mereka wa yusabbihunahu, sentiasa bertasbih pada Allah, dan walahu yasjudun, dan mereka hanya sujud tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Habis surah Araf. Kita sambung surah Anfal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana akhiran. Radina bil ahram wal islam. Abi Muhammad nabiyyi rasulullah walhamdulillah.